Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama meneruskan pengajian bagi kitab Risalah Puasa di antara syariat dan hakikah. Kita sambung pada muka surat yang ke-30. Terus sila. Apa dia? 23. Kita 23. Kusah 23. Tak apalah. Dari saya kitab ni 30. Mana tengok kusah apa? 23. Oh, saya tahu pula. Oh, okey. Ini kitab saya 30. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sila. Tunggu orang ni. Alamat. Seorang dikira melaksanakan sunnah. Seseorang disebutkan juga bahawa Imam Syarqawi disebutkan juga bahawa Imam Syarqawi rahimahullah mendahulukan manisan setelah air, seperti buah tin, kismis dan selainnya daripada buah-buahan. Ada satu pandangan ulama sebut mereka mengatakan bahawa para atibak menyebut kalau kata makan tamar akan menyebabkan pandangan mata kita jadi lemah. Jadi ini tidak dipakai kerana yang dimaksudkan oleh atibak ataupun doktor bahawa makan tamar akan boleh menyebabkan mata jadi lemah kalau banyak sangat, terlalu banyak, lebih daripada hadnya. Tamam. Jadi kalau kata tidak terlalu banyak, maksudnya biasa yang kita makan sebiji, 3 biji, 7 biji dan seumpamanya, maka yang tu tidak bermasalah. Dan sebahagian lagi ulama menyebut di antara khawas ataupun kelebihan bagi tamar annahu in wajada al-ma'idata qaliyatan hasala al-ghidha. Kalau kata perut kita kosong, maka dia akan jadi makanan yang sempurna pada gizinya. Tamam? Jadi apa ni, dia jadi suatu yang memenuhkan keperluan bagi perut tersebut. Baik. Dan disebutkan dalam syair yang disebut oleh sebahagian ulama, futurul tamri sunnah Rasulullah sunnah yanadul ajra abdun yuhalli minhu sinnah. Jadi disebut kata futurul tamri sunnah, buka puasa dengan tamar itu sunnah. Rasulullah sunnah, Rasulullah yang menunjukkan sunnah tersebut. Yanalul ajra abdun, hamba akan mendapatkan pahala ketika buka puasa dengan tamar. Yuhalli minhu sinnah. Yuhalli minhu sinnah tu maksudnya apa dia? Halla ni maknanya dihiaskan baginya dengan tamar tersebut sinnah. Sinnah ni dengan makna giginya. Giginya akan dihias dengan apa ni tamar tersebut, iaitu akan jadi elok, kuat giginya.
Dan disebutkan oleh Sayyidina Allamah Al-Hulwani, kata waqad alimta anna kullam min ar-rutabi wal busri wal ajwati muqaddamun alaihi. Jadi kita telah ketahui sebelum ni yang kita dah bincang bahawa orang panggil apa, rutab, busr dan juga ajwah, ketiga-tiga ni muqaddam alaih, didahulukan. Wastazhara fi at-tuhfah annahu law ta'arada at-ta'jila 'ala al-ma' wa at-ta'khira 'ala at-tamri ay bi an lam yujad 'indahu waqtul ghurub illa al-ma' qaddima at-ta'jil. Jadi kalau kata dalam Tuhfatul Muhtaj, Imam Ibn Hajar disebut, kalau berlaku pertentangan antara mempercepatkan buka puasa dengan air yang ada saja ataupun melambatkan, tamar akan datang selepas ni. Nak cepat buka puasa ke nak takhirkan? Karena kita dah ketahui bahawa tamar ataupun disebut ajwah, tadi apa dia? Rutab kurma basah. Rutab yang paling utama sekali. Beza pandangan ulama pada dahulukan ajwah dengan busr. Imam Syarqawi kata apa ni yang disebut dalam ni, Imam Bujairimi kata didahulukan bus daripada ajwah. Faham? Manakala Imam Bajuri pula kata ajwah sama seperti rutab kedudukannya. Itu berlaku khilaf dalam bab. Tapi cuma nak bagi tahu kata tamar, rutab, bus ini muqaddam, duduk paling depan sekali. Maksudnya yang paling depan sekali. Kalau kata ada apa makanan yang duduk di atas, apa ni, ada tamar, ada rutab, dahulukan rutab. Dan kalau kata ada tamar saja dengan air dan seumpamanya, dahulukan dengan yang berkait dengan kurma lah. Itu dahulu. Baik, tapi sekarang ni kita nak buka puasa, sunat ta'jil, iaitu mempercepatkan buka puasa. Dan cuma ada atas meja makan kita waktu tu air kosong dan kurma dalam perjalanan. Maknanya takhir sikit kurma. Kurma ni masih lagi dalam perjalanan, masuk di kedai, ada orang akan keluar pergi beli dan akan bawa balik. Baik, kita nak dahulukan yang mana? Mempercepatkan buka puasa dengan air atau melambatkan untuk tunggu tamar? Mempercepatkan, kata ulama. Disebut dalam ni, disebut bi an lam yujad indahu waqtul ghurub. Dia kata di sini wa ta'khir 'ala tamri ay bi an lam yujad indahu waqtul ghurub. Maksudnya ta'khir 'ala tamr, maksudnya ketika mana terbenam matahari tidak ada tamar. Dia kata illal ma', melainkan air saja, quddima at-ta'jil, didahulukan dengan mempercepatkan buka puasa dengan air. Buka puasa dulu dengan air. Boleh. Baik. Lepas tu disebut satu lagi tambih, perhatian, yang bagi liman yada'ul ma'a fi famihi 'inda iftarih alla yamujjahu bal yabtali'ahu li alla yadhhaba bi khulufi famihi, qalahu al-Mujahid. Jadi apa ni, sepatutnya orang yang minum air ketika mana iftar, agar dia tidak majja. Majja maksudnya apa dia? Dia masukkan dalam mulut dia, kemudian dia jatuh dan kumuk-kumuk. Bal yabtali'u, bahkan hendaklah dia telan terus air tersebut agar tidak hilang bau mulutnya tadi, seperti disebut oleh Imam Bukhari. Takut lagi hilang bau mulut yang mendapatkan faedah yang disebut oleh Nabi, la khulufu famis saim at-tyabu 'indallah min rihil misk. Yani bau mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai di sisi Allah dibandingkan daripada, lebih wangi di sisi Allah daripada wangian kasturi. Baik, terus. Seseorang dikira melaksanakan sunnah jika mengambil walau satu rutab ketika berbuka. Manakala yang sempurnanya adalah dengan mengambil sebanyak 3 biji atau lebih mengikut bilangan ganjil. Nah, terus. Pandangan para doktor perubatan mengatakan bahawa buah tamar boleh menyebabkan pandangan mata menjadi lemah. Ini tidaklah menyebabkan ternafinya sunnah berbuka puasa dengan tamar, kerana pandangan mereka tergantung kepada sesiapa yang terlalu banyak memakan tamar. Jika seseorang tidak makan terlalu banyak, maka ini boleh menguatkan pandangan mata seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bujairimi bagi syarahan beliau terhadap kitab Al-Iqna'. Intaha mulakhasan min Fathil Alam, muka surat 43-44. Betul. Jadi itu kata Imam Bujairimi radhiyallahu anhu. Al-Imam Muslim radhiyallahu anhu pernah makan tamar, kerana ada satu masalah yang ditanya kepada beliau dalam majlis.
Kemudian Imam Muslim, sahih, kitab sahih Muslim, anak murid Imam Bukhari. Jadi dia tak boleh jawab soalan tersebut, katanya nanti dia akan rujuk balik dalam kitab. Dia balik dan kemudian dia buka kitab daripada selepas Isyak sampai subuh. Buka kitab, dan waktu tu ada orang hadiah kepada beliau satu bekas besar tamar. Maksudnya macam orang panggil apa? Raga tu. Raga yang buat daripada pelepah tamar tu, lebih kurang tu lah, satu raga tu bagi hadiah dekat dia, ataupun orang bagi kepada beliau dengan tamar sebanyak tu. Jadi dia letak raga tamar tu dalam bilik maktabah dia tu, dalam perpustakaan dia, sambil cari kitab, sambil satu tamar dia makan. Buka kitab, tengok masalah satu kitab, sambil makan tamar sampai subuh. Selesai subuh, habis tamar dalam bekal. Dan wafat beliau selepas. Dia meninggal selepas. Dia jumpa masalah tu. Masalah yang dia cari tu jumpa, dan kemudian dia wafat. Mungkin kerana terlalu banyak tamar yang dia makan. Jadi wa khairul umur awsatuha. Imam nak bagi tahu di sini, kata Imam Muslim waktu tersebut terlalu istighraq, tenggelam dengan ilmu sampai dia tak sedar waktu dah berlalu, dan kemudian yang dia makan tadi dah banyak tamar. Sebab tamar kecil, jadi makan tak sedar, rupanya dah banyak makan, dan satu bekah tu habis, bakul, dan meninggal selepas. Faham? Jadi apa pun, macam orang katalah kambing elok kan, semua sekali. Dia tak elok kalau banyak. Benda apa pun kalau banyak, buah elok makan, tapi kalau terlalu banyak jadi masalah juga. Buah pisang elok dimakan, tapi kalau terlalu banyak lagi dia lebih potasium pula, jadi penyakit lain pula. Ikan elok, ada protein, tapi kalau makan sampai ikan sampai 3-4 kilo sekali makan, itu jadi elok dah tu, dia akan jadi penyakit. Jadi apa saja benda yang elok macam mana pun, kalau kita makan terlalu banyak, dia akan jadi masalah. Jadi sebab tu Nabi sebut apa dia? Wa khairul umur awsatuha. Yang terbaik adalah yang pertengahan. Kurma pun sama juga. Kurma elok, tapi kalau banyak sangat pula satu hari, ajwah Nabi kata satu hari, satu pagi 7 biji. Kita pergi hentam sampai 1 kilo. Jenuh. Lepas tu dia pergi cek darah. Gula tinggi. Kita kata ni kurma ajwah ni. Ya, ajwah hang silap ambil. Pada orang suruh makan 2 biji je, tapi hantar sepapan. Penin nak bagi masuk kubur tu je. Baik. Jadi sebab tu apa-apa benda kena bersederhana. Baik. Terus membaca ketika berbuka. Yang kelima, membaca ketika berbuka dengan bacaan. Ini yang sunnah yang kelima, baca doa ni. Tak ingat, pegang waktu nak buka puasa, pegang kitab ni. Apa dia? Baca. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dhahaba az-zama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani faftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati was'at kulla syai'in an taghfir li. Atau doa yang telah disebutkan oleh Imam Al-Bajuri bersama tambahan daripada Imam Syarqawi. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilayka anabtu. Dhahaba az-zama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah ta'ala. Ya wasi'al fadli ighfir li. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma waffiqna lis-siyam wa ballighna fihi al-qiyam wa a'inna 'alayhi wan nasu niyam wa adkhilna al-jannata bisalam. Tamam. Terus. Telah diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min muslimin yasumu fa yaqulu 'inda iftarihi ya 'azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li al-dhanba al-'azim fa innahu la yaghfiru al-dhanba al-'azim illa al-'azim illa kharaja min dhunubihi ka yawmin waladathu ummuh." Maksudnya, tiadalah seorang muslim yang berpuasa lalu ketika berbuka puasa dia membaca Ya azim anta ilahi
لا إله غيرك يغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Baca kat situ. Nah, jangan baca kat situ. Jangan duk baca illa kharaja min dhunubihi ka yawmin waladathu ummuhu. Tu Nabi Habang tu. Saya pergi baca pula ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk yaghfir li dhanbal azim fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa al azim illa kharaja min dhunubihi ka yawmin. Tak payahlah baca tu. Tu Syarimi, ya Allah ya Rabbi ya Karim dia ni. Dia tidaklah. Melainkan akan keluar dosa-dosanya seperti keadaannya ketika dilahirkan ibunya. Tu dia. Siapa baca yang macam ni, tiap-tiap kali lepas masa nak buka puasa, baca doa ni. Jadi gabunglah. Ya. Buya yang mana? Tu baca yang maksudnya tu. Tu. Baca yang tak maksudnya tu, tu tang dalam kurungan tu. Itulah. Tak ada kurungan ke tu? Ada. Baca kurungan tu je. Ambil hak kurungan tu je baca. Jadi gabunglah. Sebelum baca doa Allahumma laka sumtu tu, kan? Baca ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfirli dhanba al azim fa innahu la yaghfiru dhanba al azim illa al azim. Baca banyak kali tak apa. Baca banyak kali sampai buka puasa. Contohnya 5 minit, 10 minit sebelum buka puasa duduk dengan keluarga baca ramai-ramai. Kemudian baca dengan yang dinakalkan oleh Imam Al-Jurdani rahimahullahu ta'ala daripada Hasyiah Kurdi, disunatkan membaca subhanaka wa bihamdik taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca yang tu. Jadi baca doa tadi. Kemudian baru bila nak buka puasa aja Allahumma lakas sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna, dan baca yang macam disebutkan. Wa bika amanna, atau tukarlah tu kepada na. Kalau kata kita baca ramai-ramai. Kalau ni Allahumma lakas sumna wa bika amanna, tu tukar kepada na. Wa ala rizqika aftarna dhahaba adh-dhama'u wa btallatil 'uruq wa sabata al-ajru insyaallah alhamdulillahilladzi a'anana fasumna wa razaqana fa aftarna Allahumma inna nas'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira lana. Banyak yang tukar. Ini kena mengaji nahwu lah. Kena mengaji saraf tu. Lepas tu bawah ada Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna wa bika amanna wa laka aslamna wa alayka tawakkalna wa rahmataka rajawna wa ilayka anabna dhahaba adh-dhama'u wa btallatil 'uruq wa sabata al-ajru insyaallah ta'ala ya wasi'al fadli ighfir lana alhamdulillahilladzi a'anana fasumna wa razaqana fa aftarna Allahumma waffiqna lis-siyam wa ballighna fihi al-qiyam wa a'inna 'alayhi wan-nasu niyam wa adkhilna al-jannata bisalam. Dan bagi orang yang dijamu makan disunatkan bagi mereka menyebut doa. Ni kalau orang yang dijamu makan, kita pergi ke rumah orang contohnya, ataupun pergi makan di mana-mana tempat yang kita ni belanja oleh orang contohnya. Kalau orang belanja kita makan, ni bukan hanya tertangguh waktu puasa saja. Bila-bila saja orang jamu kita makan, baca doa. Apa doa dia? Akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa aftara 'indakumus shaimun. Baca itu. Akala ta'amakumul abrar, telah makan makanan kamu orang yang baik-baik. Wa sallat alaikumul malaikatu, dalam riwayat lain wa sallat alaikum malaikatul akhyar. Yang ini telah berselawat kepada kalian malaikat-malaikat yang terpilih. Aftara 'indakumus shaimun, dan telah berbuka puasa orang-orang yang berpuasa di sisi kami. Ini doa pada orang yang jamu kita makan. Jadi kita kalau pergi rumah kenduri apa semua, elok nak bangkit nak balik tu, kita nak baca apa? Akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikum malaikatul akhyar wa aftara 'indakumus shaimun. Baca itu. Faham? Lepas makan lah. Jangan tak makan, baca lah. Macam nak sebut akala. Akala telah makan. Selesai makan lah. Tu fi'il madhi dia panggil. Ya. Kita baca sebelum kita masuk atau kita baca ni. Ya. Baru sampai keluar. Ada orang kata apa? Sampai keluar tu baru baca doa.
Dan kurma Ada mereka. tak? Dia yang apa keluarnya tu? Ada yang kata baca doa makan biasa dulu, lepas tu kita buka puasa, habis makan tu baru kita baca ni. Ada tertib ke? Wallahu alam. Dia pasti. Eloknya ni disebut sini kata baca ketika berbuka. Nak buka baca doa. Kalau ikut dalam kitab disebut, dia kata baik, sungguh betul. Sungguh betul. Disebut dalam ni kitab wa minha al-ityanu bid-du'a al-ma'sur aqibal fitri. Nah, aqibal fitri dengan makna setelah buka puasa. Tamam? Setelah buka puasa. Kalau ikut ni dia kata aqibal fitri. Dalam bahasa kitab Imam Jurdani dia kata wa minha al-ityan bid-du'a al-ma'sur aqiba al-fitri. Aqibal fitri maksudnya apa dia? Setelah buka puasa. Maksudnya kita makan kurma, baca doa tu. Okey. Semua. Jadi makan baca bismillah dulu, bismillah, makan tamar, lepas makan tamar baca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ha tu. Wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu. Baru baca. Ya, betul. Barakallah. Ada lagi tak? Jadi eloknya kalau dalam kitab saya ni tukar, membaca setelah berbuka dengan bacaan. Setelah berbuka dengan bacaan Allahumma laka sumtu. Setelah. Sebaik sahaja. Lagi eloknya sebaik sahaja setelah berbuka, maka membaca dengan bacaan begini. Tamam? Ya. Kata ni bila orang kata apa? Kita kalau puasa, kita bagi orang macam puasa dapat pahala tambah macam yang puasa kan? Ya. Yang dikira tu macam mana? Macam katalah dia dapat macam-macam. Kurma pun ada orang yang macam. Kalau dia tak makan kurma, kita bagi kita tak dapat dia makan kurma orang lain. Tu dia. Macam nak jawab Dia bagi nasi, dia tak makan nasi. Syarimi, jawab soalan hak makcik ni. Tuan jawab tak? Syarimi, jawab tak? Jadi bertanya apa ni? Ni macam tidur. Tak ada ni. Ya Allah. Baik, macam mana? Kurma banyak ni bagi. Bagi kurma banyak satu pinggan. Bukan kurma kita saja. Kurma jiran ada, kurma apa tu dia ambil kurma orang lain. Habis kurma kita macam mana? Dia tak dapat pahala. Kena tanda lah no. Nak balut sikit. Nanti kurma saya makan ni dulu. Kalau tidak saya tak dapat pahala. Tak. Kata ulama dalam hadis disebut dah jelas dalam hadis. Nabi kata apa? Kan bila disebut oleh Nabi SAW, orang yang jamu makan kepada orang yang berpuasa akan dapat pahala seperti mana orang yang berpuasa tadi. Dan siapa yang mengenyangkan orang yang berpuasa, maka dia akan diampunkan dosanya. Aman. Baik. Kemudian sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bukan semua orang ada kewangan macam ataupun ada makanan yang boleh dia bagi kepada orang. Memang dia tak ada. Ada tak Nabi kata kepada para sahabat, kat situ tak payah bagi ya. Tak payah bagi. Sebab kamu tak ada, tak payah bagi. Tak. Nabi tetap kata bagi juga. Walau satu biji tamar. Walau satu biji tamar. Walau satu tegukan susu. Walau satu tegukan susu dan walau satu tegukan air biasa. Walau satu. Baik. Jadi Nabi kata situ apa dia? Walau satu biji tamar. Dan Nabi tak kata walau dia makan tamar tersebut. Nampak? Nabi kata bagi je. Walau dibagi sebiji tamar. Walaupun diberikan dengan seteguk susu, maksudnya walau sikit. Faham? Dan bukan mesti dia makan tamar tadi. Kita bagi saja dah dapat pahala tersebut. Memberikan saja dapat pahala. Boleh faham? Jadi apa ni, bagi. Sebab tu dalam bulan Ramadan ni kena ada dah niat macam tu. Tiap-tiap hari kena ada sumbangan kita.
Dan Nabi tak kata dalam hadis tu, hak tak ada apa, tak apalah, tak payah duk bagilah, terima orangnya. Tak, Nabi suruh bagi juga. Sebab Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, bukan semua orang ada yang macam mereka tu ada. Nabi kata, bagi walau sebiji tangan. Nabi tak kata, jangan, tak payah bagilah itu. Dan kamu tak ada apa. Tak, Nabi suruh bagi juga. Nak beritahu kata apa? Walau sebiji tangan, maknanya apa dia? Tu dah habis dah tu. Walau sebiji tamar tu maksudnya dia memang tak ada apa, melainkan dia punya harta dia sangat sikit, melainkan tamar ada sebiji yang dia boleh bagi ke orang. Maknanya memang tak ada apa. Pun Nabi suruh bagi. Kerana besarnya pahala memberi ketika mana bulan Ramadan. Walau seteguk air, tu dia betul tu. Walau seteguk air. Walau seteguk susu pun diberikan. Tu sampai macam tu sekali dia punya kesungguhan yang disebutkan oleh Nabi untuk memberi pada bulan Ramadan. Lepas tu saya pesan ada satu masjid di Pedu, saya beritahu apa ni, kalau kata Ramadan ni kan, kalau ada sebahagian masjid surau depa buat more ada bahagi hari. Hari ni kawasan rumah ni buat pakat-pakat pergi makan. Hari ni pula kawasan rumah ni pula, kalau di taman dibagi bahagian kawasan-kawasan lorong ke apa semua kan. Baik, macam mana kita nak buat, nak bagi tiap-tiap hari kita bagi makan ke orang, tumpang kenduri tu tiap-tiap hari, walau RM5, walau RM2, walau RM3, bagi juga untuk kita masuk juga dalam bahagian tersebut. Kerana RM1, RM2 tu lebih besar sikit daripada harga sebiji tamar. Sebiji tamar berapa kupang? Kalau kata kita nak timbang dengan tamar, agak-agak sebiji tamar jatuh berapa? Kalau ajuah lah, sekilo ada berapa biji dalam tu, dalam kali tengok dalam berapa tu, bahagi tengok dengan hak berapa ringgit hak kita beli sekilo buah tamar tadi, ajuah. Agak-agak sebiji jatuh berapa ringgit, bagi banyak tu. Contoh. Bagi banyak tu, kalau kita kata sekurang-kurangnya sebiji tamar. Ataupun bagi sekotak tamar. Nak bagi tiap-tiap hari, tak lah kan. Susah nak bagi tiap hari. Kalau kata orang ni ada kewangan, ya ada, alhamdulillah, bagi tiap-tiap hari. Satu kotak tamar di tempat ni, satu kotak tamar di tempat ni, satu kotak tamar di tempat ni. Itu. Jadi ada semangat tu kena ada. Bulan Ramadan ni bulan untuk bulan sedekah, dan Al-Quran kata Nabi SAW. Syahrul sedekah, syahrul Quran, kata para ulama. Bulan sedekah dan bulan Quran. Ya. Ustaz, kalau pemberian tu, kalau maknanya yang afdal tu kurma, susu macam tu kan. Tapi macam kalau kita adat kita ni sama je lah taraf. Tak, saya tak sebut afdal lah tu. Saya tak sebut afdal. Nabi bagi tahu tu dengan contoh untuk bagi apa yang ada pada waktu tersebut. Dan tu maksudnya Nabi bagi tahu apa yang diperlukan oleh orang waktu tu. Yang diperlukan untuk orang buka puasa, yang paling utama, kita tak sebutlah paling afdal bagi kurma pada waktu tu. Mungkin apa ni, apa saja yang ada pada waktu tu. Maksudnya yang dimaksudkan oleh Nabi apa saja yang ada bagi orang tersebut. Dan masyarakat Arab makanan mereka kurma. Jadi Nabi sebut apa yang ada pada waktu tu. Bagi apa yang kita ada. Kalau ada kuih seketui, jiran bagi juga sikit. Ketui kuih bagi kat jiran sebelah. Baik, terus mandi. Mandi hadas besar pada waktu malam, iaitu sebelum fajar. Mandi sunat mandi hadas besar pada waktu malam, iaitu sebelum fajar. Ni kalau orang berhadas besar lah. Bukannya maksudnya tiap-tiap malam mandi hadas besar. Dan ni kalau orang ni berhadas besar, maka dia mandi pada waktu malam sebelum fajar. Jangan tangguh mandi hadas besar tadi selepas fajar. Maksudnya dah selepas daripada fajar dah baru mandi. Maksud selepas masuk subuh dah. Nabi memang subuh baru mandi wajib. Dah mandi sebelum tu. Sunat mandi sebelum fajar. Faham? Itu makna dia kalau kata orang ni dalam keadaan hadas besar. Yang ketujuh, membanyakkan sedekah, memberi makan, membaca Al-Quran secara bersendirian, bertadarus Al-Quran, berzikir, khususnya pada 10 malam terakhir Ramadan. Ya, ni antara ni satu ni saja ada banyak ni. Membanyakkan sedekah tu satu, memberi makan satu lagi. Dan ni termasuk apa ni, memberi makan termasuk nau' minas sedekah. Satu jenis daripada sedekah juga. Ya. Tak membanyakkan sedekah umum. Sebab bukan mesti bagi makan. Sedekah misalnya dengan duit. Bagi apa saja bentuk sedekah. Dan beri makan lebih khusus. Yakni makanan maksudnya, memberi makan. Dia buat jamuan makan kepada orang. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar tidak akan buka puasa melainkan ada masakin, orang miskin akan makan dengan beliau. Dan kalau keluarga beliau halang beliau untuk makan dengan orang-orang miskin pada hari tersebut,
beliau akan tidak makan di rumah malam pada waktu itu. Tak akan makan malam di rumah dia. Merajuk. Kerana tak bagi makan dengan orang miskin. Bila itu Sayyidina Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, akan cari orang miskin untuk makan dengan dia. Tamam? Baik, kemudian membaca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nah, Sayyidina kita sebut hari itu ni, siapa dia? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melantik dua orang imam kan? Sayyidina Ubay dengan Sayyidina Tamim Ad-Dari. Sayyidina Ubay jadi imam bagi lelaki, Sayyidina Tamim Ad-Dari jadi imam bagi golongan wanita. Dalam masjid Nabi, masjid Nabi ada dua jemaah. Ada jemaah solat lelaki dan jemaah perempuan. Jadi imam oleh Sayyidina Tamim Ad-Dari. Dan setiap imam akan rokok setelah membaca 200 ayat. Baru rokok. Jadi itu bacaan orang-orang dulu. Dan disebutkan oleh para ulama, mereka tidak akan baca kurang daripada 10 ayat dalam satu rakaat. Dan kalau baca kurang pada 10 ayat, maka mereka mengira itu sebagai meringan-ringankan solat. Syarimi, ya Allah ya Rabbi. Bangun hang Syarimi. Bangun Syarimi. Hang teruk sangatlah ni. Dia punya melampau dia, tidur dia, ya Rabbi. Bangun. Orang dah pesan sebenarnya. Orang bangun bukan sudut belakang. Tak apa. Ganggu orang pula. Takut terkentut muka Ustaz Zakwan pula. Baik. Hilang mengantuk tu, duduk balik. Mengantuk, bangun balik. Mengantuk tu bukan tidur bangun balik. Waktu mengantuk tu bangun. Bukan waktu tidur bangun, tidur nak bangun je nak. Tu dia mengigau lah. Baik. Boleh baca Quran secara bersendirian, sunat. Ada juga. Dan kemudian bertadarus Quran ni dua. Maksudnya tadarus. Dan kemudian baca Quran secara bersendirian pun baca juga. Maksudnya ada wirid kita di rumah dengan Quran. Dan malam pula nanti sebaliknya Quran dibaca waktu malam. Quran tadarusnya waktu malam. Bacanya waktunya malam yang afdal. Jadi tadarus pun waktu malam, balik rumah sebelum tidur baca juga 1 line 2 line untuk sebelum kita tidur. Baik, macam mana tadarus? Tengok di bawah. Ini saya sebut secara maksud tadarus yang disebut oleh para ulama. Cuba baca, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Itu nombor 13 no? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf lebih afdal, melainkan jika bacaan secara hafazan lebih mendatangkan khusyuk serta menguatkan hafazan. Dan disunatkan membacanya dalam keadaan menghadap kiblat serta menguatkan suara jika selamat daripada riak dan tidak mengganggu orang lain. Itu syarat-syarat itu. Jadi kalau kata ada orang kata tak baca Quran lebih afdal dengan mushaf. Ya, lebih afdal bila, melainkan kalau kata bacaan secara hafazan tu lebih mendatangkan khusyuk. Kalau dia hafal Quran dan dia kata kalau dia hafal dan dia baca tanpa tengok mushaf tu lebih khusyuk, untuk dia ingat ayat tadi dan dia faham. Tamam? Untuk dia nak ulang dan menguatkan ingatan dia, hafazan dia. Maka afdal bagi orang yang macam ni tidak tengok mushaf. Tapi yang tidak macam tu, maka tengok mushaf lebih afdal. Dia tak hafal Quran. Maka lebih afdal baginya adalah melihat mushaf. Dan disunatkan menghadap ke kiblat waktu baca dan kuatkan suara waktu kita baca. Jika selamat daripada riak dan tidak mengganggu orang lain. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Bahashim di dalam Bushrul Karim. Tamam. Terus Bushrul Karim, kitab dalam mazhab kita Syafi'i. Syarah kepada Manhajul Qawim, Al-Imam Ibnu Hajar. Manhajul Qawim siapa dia? Bushrul Karim dak syarah kepada Masailut Ta'lim. Masailut Ta'lim siapa sekarang? Masailut Ta'lim Imam Al-Hadrami. Apa dia? Imam Hadrami. Terus. Kemudian bertadarus. Apa dia makna tadarus? Maksud tadarus. Terus. Maksud tadarus seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri dan Al-Imam Al-Bujairimi rahimahumullah ta'ala adalah dengan cara seorang membaca di hadapan seseorang yang lain, dan kemudian yang mendengar akan mengulangi semula bacaan yang telah dibaca oleh pembaca yang pertama. Itu tadarus. Ulang balik. Yang baca bila nak habis itu bukan soalan kita. Bila nak habis itu soalan kita. Sebab apa? Sebab kita raja nak balik.
Tadarus yang betul dalam istilah adalah baca dan kemudian yang mendengar ulang balik bacaan orang yang baca tadi. Jadi kalau kita baca satu muka, hak yang dengar tadi ulang balik bacaan semuka tadi. Kalau 10 orang kena ulang balik bacaan satu muka. Itu dia. Bila nak habis? Memang bila nak habis tu sampai subuh lah. Satu juzuk tu sampai subuh. Dan kesemua akan baca satu juzuk. Maknanya kita lah ni tadarus dengan bentuk macam mana? Tu bukan tadarus. Ni ada bacaannya. Terus Al-Imam Al-Bujairimi rahimahullah mengatakan bahawa manakala cara bacaan yang masyhur pada zaman sekarang, zaman beliau lagi tu, berapa ratus tahun yang lepas. Lebih kurang 200 tahun yang lepas. Al-Imam Bujairimi rahimahullahu taala pun bacaan yang masyhur pada zaman beliau, maksud sampai sekarang ni. Sampai zaman kita ni lah. Macam tu bacaan kita, iaitu dengan cara seseorang terus menyambung setelah pembaca yang pertama tamat bacaan itu. Disebut al-idarah. Idarah. Itu bukan tadarus. Itu dipanggil al-idarah. Nama dia idarah tu. Idarah bukannya mudarasah, yakni tadarus. Nama intahabit tasarruf min Fathil Alam. Ni saya ambil secara ringkas daripada Fathul Alam ni, kitab yang ada kat tangan saya ni. Jadi bacaan yang kita duk baca di tempat kita ataupun yang biasa kita lakukan itu adalah dipanggil al-idarah. Bukannya tadarus. Bukan tadarus. Pada istilah bukan pada istilah para ulama tu tak dipanggil tadarus tu, dipanggil idarah. Baik, idarah dapat pahala, ya, dapat pahala juga. Jadi Imam Nawawi terus tengok. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebut di dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, sesungguhnya al-idarah juga sunat, iaitu dengan cara sebahagian membaca potongan ayat manakala sebahagian yang lain menyambung bacaan tersebut. Ya, macam kita dah buatlah. Satu muka baca, kemudian orang kedua sambung sahaja. Maka tu dipanggil apa tu? Idarah, bukan tadarus. Jadi kalau orang tanya, mana ni pandai sangat ni? Kita dah buat lama dah, orang nak panggil tadarus, orang tak kata apa pun. Ni buka ni, muka surat 33. Ada muka surat apa? Muka surat 26 tu, buka ni. Ada dalam kitab ni. Dalam kitab ni ada. Kitab Arab. Kitab Fathul Alam Al-Imam Al-Jurdani. Imam Jurdani murid Imam Bajuri rahimahullah. Murid Imam Bajuri rahimahullah. Jadi tak apalah, tak payah kita salah. Dua-dua bagus. Hak ni sunat, yang ni pun sunat. Dan Nabi, kalau kita, apa dia tujuan kita tahu istilah ni? Jadi bila kita baca hadis, disebut kata Rasulullah mudarasatil Quran. Nabi bertadarus Al-Quran dengan Sayyidina Jibril pada setiap Ramadan akan sekali khatam. Maksud Sayyidina Nabi setiap bulan Ramadan akan khatam sekali bacaan Al-Quran dengan Sayyidina Jibril, dengan mudarasah. Ini tadarus. Jadi fahamlah, kita tadarus bukan macam kita buat. Bukanlah Nabi baca satu ayat sampai ayat yang kelima, kemudian Sayyidina Jibril sambung ayat 6 sampai ayat 10. Tak. Dan Sayyidina Jibril akan ulang balik ayat Nabi. Kemudian Sayyidina Jibril akan baca pula ayat yang seterusnya, kemudian Nabi akan ulang balik ayat Sayyidina Jibril baca. Jadi maknanya apa dia? Maknanya Nabi mengkhatamkan sekali dan mendengar khataman sekali. Faham? Mendengar khataman daripada Sayyidina Jibril sekali. Sayyidina Jibril pun sama. Dengar daripada Nabi khatam satu kali. Maksudnya dia dengar khatam satu Quran. Dengar saja. Dan dia juga baca Quran satu khataman juga dalam bulan Ramadan. Tapi satu kali je kah Nabi khatam? Dengar sekali ke? Tak. Nabi baca dengan 10 qiraat. Jadi seolah Nabi baca 10 kali khatam. Sebab bacaan Nabi dengan satu kali khatam tadi dengan kesemua qiraat dibaca. Yang mana qiraat diturunkan oleh Sayyidina Jibril dibacakan oleh Nabi SAW, bermakna Nabi seakan-akan membaca 10 kali khataman Al-Quran pada waktu itu. Nah, bacaan Nabi sudah tentulah tidak akan sama dengan kita. Tak akan sama dengan kita dan tidak akan sama pahalanya dengan bacaan yang kita baca. Boleh? Nampak tak ni? Itu. Ini penting, istilah ni penting untuk kita bila baca hadis, kita faham. Oh, rupanya Nabi baca macam tu. Bukan Nabi baca yang ada tak Nabi buat macam tu, ya. Dan bila sebut sunnah di sini bermakna ya juga dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi bukan waktu ketika Ramadan dibaca dengan Sayyidina Jibril. Waktu baca dengan Sayyidina Jibril dibaca dengan mudarasah, iaitu dengan dibaca kemudian didengar kemudian diulang balik bacaan tadi. Macam tu. Jadi kalau kata kita buat macam tu, tak sesuai lah 10 orang. Kena 2 orang je lah. Seorang baca, seorang dengar. Kalau mudarasah takkan boleh berlaku seorang-seorang. Macam mana mudarasah dia nak dengar orang baca pula? Dia mesti sekurang-kurangnya 2 orang. Dan kalau kata 2 orang, ma'ul, boleh jadi, boleh khatam
sekali Al-Quran, tapi mungkin akan lama sikit lah. Kalau kata kita baca Quran, sekali baca 45 minit seorang. Kalau kata satu juzuk, kemungkinan kalau 2 orang dah jadi 2 jam. Boleh kali kita kena duduk 2 jam untuk kita dengar bacaan dia dan kita dengar pula bacaan kita. Syarat dia mesti orang tadi orang yang bagus pada bacaannya. Mesti orang tu orang yang dah bagus pada tajwidnya, barulah betul nak bagi betul. Ini dia 2 orang baru duk baca alif bata jenuh. Pakai duk mengira pula dah duk mengejar lah waktu tu. Tu 3 jam, 4 jam pun tak habis. Boleh lah. Ulama dulu khatamkan Al-Quran Al-Imam Asy-Syafi'i dalam selain daripada solat. Fi ghairi salah 60 kali khatam. Maksudnya di luar solat Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran dalam bulan Ramadan saja 60 kali khatam. Siang sekali khatam, malam sekali khatam. Tu dalam selain solat tu. Dalam solat tak kira. Dalam solat tak kira. Karena para awliya Allah Ta'ala, Imam Syafi'i boleh jadi 1 rakaat 30 juzuk. 1 rakaat 30 juzuk boleh jadi. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman 1 rakaat 30 juzuk. Sayyidina Tamim Ad-Dari 1 rakaat 30 juzuk. 1 rakaat 30 juzuk. Ya. Tak payah buat pelik. Tak payah buat pelik tu. 30 juzuk. 30 juzuk. 1 juzuk saja dah dekat 30 minit, 45 minit. 30 juzuk kali dengan 30 minit dah 900 minit. 900 minit bahagi dengan 60 untuk dapat jam, dapat 15 jam. Takkan dia berdiri 15 jam. Lepas tu dia tak buat kerja lainnya. Siang pun, kalau malam pun daripada pukul 7.30 sampai 7.30 pagi pun dah 12 jam. Takkan dia berdiri sembahyang sampai subuh habis kot. 1 rakaat je. Dia duk kira dengan dia. Dia kira dengan masa dia. Memang mangkuk ayun lah. Tapi nak jumpa macam mana je. Hang kira dengan masa hang. Kita punya enjin kancil cabuk. Mereka punya enjin Concorde. Bukan yang kancil cabuk jangan kita. Enjin dia bukannya enjin kereta. Enjin kapal terbang hak yang kelajuan bunyi tu. Kelajuan bunyi. Laju pada bunyi lagi. Lalu dulu baru bunyi. Tu dipanggil laju pada bunyi. Dan Concorde haram lalu di atas Malaysia. Bukan apa ni Hotel Concorde ataupun Concode kan. Kapal terbang Concorde lagi laju daripada bunyi sebab dia jalan dulu baru bunyi main kat belakang. Dan boleh hancur ni cermin-cermin nako ni. Kalau lalu tu boleh pecah cermin semua kerana terlalu kuat. Dia lalu lepas tu baru bunyi. Zoom baru bunyi. Maknanya dia lagi laju pada bunyi. Kereta kita bunyi dulu, tidak ni. Dia bunyi dulu, bom, haram jalan tak lagi. Pikat lambat. Dia bagi bunyi lebih, jalan tak pun. Faham? Aulia-aulia Allah Ta'ala, mereka punya perjalanan dia macam tu. Faham? Ada orang dia buat pelik. Dia kata macam mana masa boleh macam tu, dia kata. Baca sama je dengan kita. Tak sama. Kita pergi Kuala Lumpur, naik kereta. Kereta pun tak sama. Kalau naik kereta hak mahal, hak besar-besar punya enjin, dia punya sisi dia besar, tak sama dengan naik kancil pergi Kuala Lumpur. Naik kancil pergi Kuala Lumpur 10 jam. Setiap RNA kena berhenti. Betul itulah. Tapi kalau naik kereta Alphard, Velfire apa semua kali 4 jam 5 jam dah potong setengah daripada masa orang yang naik kereta biasa. Kalau yang naik kereta yang lagi mahal lagi cepat sampai. Macam cerita apa ni Ferrari ke apa semua 2 jam je mungkin sampai. Tapi duduk dalam Sungai Perak lah. Kalau naik kapal terbang 45 minit sampai. Baik jarak sama tak? Sama jarak. Dua-dua bertolak daripada lempangan terbang Al-Ustaz. Kapal terbang pun bertolak daripada lempangan terbang Al-Ustaz. Kereta kita pun bertolak sama juga kat lempangan terbang Al-Ustaz. Tapi hak nu sampai 45 minit, hak kita lepas 7 jam baru sampai, 6 jam baru sampai. Baik jarak sama saja. Faham? Tapi perjalanan dia lagi cepat. Kita ada jarak mana sama, tak payahlah rigid sangat. Tak payah jadi wahabi sangat. Terlalu rigid sangat, dia kata nak kena tengok dia punya apa semua, tak payahlah pulut sangat kan. Kita cuma bagi tahu kata perjalanan dia ke Kuala Lumpur. Yang ni pun ke Kuala Lumpur.
Tapi jarak dia dan juga masa dia tak sama sampai. Macam tu lah. Kalau had tu pun kita boleh nampak depan mata, karamat awliya Allah Ta'ala lebih lagi bagi boleh macam tu. Tak masalah apa. Ha? Tu Syekh Yusri hafizahullah, guru kami, saya betul cerita benda ni. Dia pernah sebut, dia kata dia baca Quran dekat Masjid Nabawi selepas solat subuh. Mula baca Fatihah, kemudian baca sampai habis Baqarah. Lebih kurang kat 2 jam habis Baqarah. Kat 2 jam dia kata duduk lepas main subuh tu baca daripada mula Fatihah sampai Al-Baqarah khatam. Kalau kata Al-Baqarah khatam lebih kurang 1 jam lebih kalau bacaan Syekh Abdul Samad. Abdul Basit Abdul Samad baca 1.41 jam. 1 jam 41 minit lebih kurang. Baca tartil, baca tajwid, lebih kurang macam tu lah dia baca. Kat 2 jam khatam kata dia. Sebelah beliau, waktu ketika dalam Masjid Nabawi tu, dekat dengan Raudhah, ada seorang guru daripada Libya, Arab Libya, duduk sebelah Syekh, baca Quran dengan Syekh sama mula dengan Fatihah, dan Syekh masuk Alif Lam Mim, dia pun masuk Alif Lam Mim. Syekh tamat Baqarah, dia tamat surah Maryam juzuk 16. 2 jam. Syekh kata dia dengar dengan telinga dia sendiri, dan Syekh hafal Quran, dan dia dengar kawan ni baca dengan tajwidnya, tapi dia tamat selepas 2 jam juzuk 16, dan Syekh tamat juzuk yang ke-3. Syekh kata dia nampak depan mata Allah melipat waktu bagi sebahagian wali-wali. Nampak depan mata, duduk dalam dimensi yang sama, duduk dalam satu ruang lingkup yang sama, tapi kawan ni hadah tanya, bacaan dia lain tu. Dan saya tanya dekat dia, macam mana kamu dapat kelebihan macam tu semua? Dia kata dia dah mengajar Quran 30 tahun, dan ni rutin dia bacaan dia. Jadi kalau orang macam tu dalam masa 2 jam 16 juzuk, tak mustahil untuk khatam dalam masa sehari 2 kali. Dan tu kalau orang yang semisal zaman dengan kita ni. Macam mana dengan Imam Syafi'i? Macam mana dengan Imam Naqai yang sehari 4 kali khatam? Imam Abu Hanifah 4 kali khatam sehari, 2 kali siang, 2 kali malam. Dan Imam Nawawi sebut dalam Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ada seorang wali namanya Sufi, Syekh Sufi dipanggil, beliau mengkhatamkan Quran sehari 16 kali, tiap-tiap hari. Sehari 16 kali khatam, setiap hari 16 kali khatam Quran. Tu dia. Kita pelik sebab apa? Sebab kita tak pernah lalu jalan tu, dan kita tak pernah jadi macam tu, kita jadi pelik. Tak payah pelik, kerana tu karamat dia bagi. Amrun qariqun lil adah. Perkara tadi mencari adat. Adatnya orang baca macam yang kita duk tengok, tapi dia mencari adat. Dia bukan mencari akal. Bukan benda tadi mustahil akal, mustahil pada adat saja. Dalam salah apa? Wahabi duk main isu ni. Kata mana baca Quran banyak, semayang 1000 rakaat satu malam. Tu mana buat pelik? Buat pelik lah, hang 2 rakaat malam pun payah. Kira sembang 1000 rakaat para wali ni, 2 rakaat pun payah nak bangun. Sembang pun sampai berjuih mulut-mulut. Keluar ayat-ayat liak ni sampai sembang je lebih. Semayang malam kurang, semayang sunat kurang, semua amalan bid'ah. Tu. Dia ada seorang Pak Long ni, dia cerita, dia kata nisfu Syaban, dia kata ni hak orang duk buat ni. Dia kata ni semua ni bid'ah. Dia kata Nabi buat apa? Kita kena tiru Nabi. Nabi buat apa? Nabi tak buat apa macam kita. Otak dia. Saya dengar tu rasanya nak penyepak. Nabi tak buat apa macam kita. Dia tengok Nabi tak buat apa macam kita. Oh ya Allah. Dia pandai pergi sandakkan Nabi ni. Bid'ah paling besar sekali, menyandak benda yang tak dibuat oleh Nabi SAW. Dia pergi sandak Nabi macam dengan dia, macam dengan kita. La ilaha illallah. Ni orang tak ada adab. Orang yang tak ada adab macam ni naknya tak boleh mengajar, naknya duduk kat depan yang mengaji. Dan mengaji pun kadang-kadang hak tu pun nak kena tengok balik. Kemungkinan dia kena asing duduk kelas pemulihan. Sebab tak ada adab. Tak ada adab. Ni hak depa seronok panggil ceramah. Bukan negeri kita lah, negeri lain, negeri mana kita tak tahu. Baik, terus menunaikan solat tarawih.
Yang ke-8 menunaikan solat tarawih. Baca lah, baca kisah para ulama baca Quran macam mana. Dan kita akan tengok macam mana mereka punya ta'alluq dengan Al-Quran. Itu ada seorang tadi saya baca dalam satu kitab. Seorang ni bermusafir dengan seorang ulama ni, orang soleh ni, selama 2 bulan. Dalam tempoh 2 bulan tadi tak pernah tengok dia ni tidur malam. Lepas tu dia tanya, kenapa kamu tak pernah tidur malam saya tengok? Dia kata, macam saya tidur malam, dia kata. Setiap kali saya baca Quran waktu malam bertemu dengan keajaiban. Sebelum habis keajaiban tersebut, jumpa keajaiban baru pula. Jadi saya nak sempat tidur, dia kata. Tak sempat tidur kerana membaca dan melihat keajaiban tersebut. Faham? Quran ni nur. Dan apa ni, ada seorang ni, Syekh guru saya, Syekh Jamal Faruq hafizahullah. Syekh Jamal Faruq juga Syekh Maqra'ah, ahli Quran, yang mengajak Quran, dan dia murid kepada Syekh Abdul Hakim di Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Dia Syekhul Maqra'ah, Syekh baca Quran dalam Masjid Azhar. Daripada khalaqah Quran pada setiap hari Ahad kalau tak salah saya. Selepas asar mereka akan duduk ramai-ramai ni semua syekh-syekh Quran semua. Hak ni kalau duduk dalam tu tak sedut gagah lah kalau kita tak hafal Quran dan juga tak pandai Syatibiyah, no, terus pergi gagah pergi baca Quran ni cari mampu kena tegak pada sampai habis, you know. Jadi pakat pergi dengar ajalah. Ni pergi duduk dengar depa baca Quran. Hak ni semua ni syekh-syekh besar. Tak baca Quran. Saya sempat dengan Syekh Abdul Hakim minta mengaji dengan dia. Abdul Hakim ni Syekhul Qurra. Maksudnya guru kepada guru Quran pada di Mesir, beliau sanad dia tinggi. Jadi Syekh Jamal anak murid dia, kemudian Syekh Jamal pula yang pimpin majlis selepas tu. Antara guru yang pimpin lah. Jadi Syekh Jamal pernah cerita, dia kata ada seorang badui Arab kampung mai duduk dalam majlis Maqra'ah dengan ulama-ulama Azhar waktu tu yang sedang baca Quran di Masjid Al-Azhar. Tengah duduk, kawan ni ummi, tak erti baca. Tapi dia orang soleh, orang baik. Dia main duduk dalam majlis, tengok mereka baca Quran. Tiba-tiba bila syekh yang baca Quran ni, ulama di Mesir lah hafal Quran, maksud mereka hafal Quran, hafal matan-matan tajwid, hafal matan-matan qiraat sekali. Syatibiyah, Thaibatun Nashr, tu dia hafal semua tu. Hafal matan-matan tu semua. Jadi bila dah baca, lepas tu tiba-tiba ya, Arab Badui ni tegak. Dan Syekh baca tak betul. Terkejut dia pasal. Seperti apa? Tegak Syekh ni. Hak baca Quran ni alim dalam qiraat. Dia nak baca tak betul. Lepas tu Syekh tu tengok balik, dia sungguh dia baca tak betul. Dia terbaca tak betul. Kemudian habis tu dia bertanya kat dia. Macam mana kamu tahu kata dia baca tak betul? Kamu tak hafal Quran pun. Dan kamu pun tak pandai baca. Dia kata tadi waktu Syekh tadi baca, saya nampak keluar daripada mulutnya cahaya. Bersambung dengan langit. Cahaya Quran tu keluar ni, sambung. Tapi sampai tak ayat tu terputus. Saya tahu tu bukan ayat Quran. Dia tadi nampak cahaya tu. Tapi cahaya tu putus, dia kata waktu baca ayat tu. Tahu kata tu salah. Faham tak? Jadi macam mana bacaan kita? Kerja tu putus apa no? Tak apalah. Kita minta Allah Ta'ala ampun dan kita kena mengajilah tu. Mengajilah. Mengaji Quran. Ya. 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 Kan ramai-ramai baca tu ada baca yang tak boleh. Jadi kalau macam kita yang baca boleh ni, kita jadi satu kewajipan tegur ni. Ya, kena tegur. Mana kita kena tegur dia tu? Sekat yang boleh dia baca lah. Dia boleh main baca tu pun dah kena banyak, tapi lepas tu kena belajar lah. Tegur sampai bagi betul ya bacaan tu. Kalau kita tak tegur tu Tak boleh. Ya, sebab dia baca tak betul. Dia kena tegur. Dia jangan perli. Tegur dengan perli lain. Ya, ada orang kadang-kadang dia suka perli, dia tengok. Dah lah baca tak betul. Lepas tu nak main duk ulang, bila kami nak habis? Kawan tu tuang terus lepas tu. Malu. Tak payah macam tu. Dia tegur saja. Bila dia baca tak betul, tegur. Tanpa tambah ayat. Contohnya bila Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pun tegur dah ha dah. Sebab dia pun Alhamdulillah baca itu. Lepas tu kita tak apa. Tak payah. Tu orang suruh main mengaji. Hak tu tak payah tu tambah. Hak yang tu orang suruh main mengaji tu tak payah tambah hak tu. Hak tu tak ada dalam Quran pun.
Tapi tambah buat apa tu? Itu bagi sakit hati orang. Sakit hati orang haram waktu tu. Menyakitkan hati orang haram hukum dia. Dan dia main mengaji tu pun dia main nak baca Quran tu pun alhamdulillah. Dia kadang ada sikap orang ni, dia kadang-kadang dia minat nak tambah kalam di belakang. Dia nak ambak kata dia duk main kelas tajwid tu. Kawan ni tak pernah main. Dah kawan tu tak pernah main, janganlah potong dia sampai dia tak main terus. Tak, jangan macam tu. Ni sikap masyarakat kita ni kena ubah ni. Lidah ni kalau kita tak jaga, tak puasa kita. Sebab tu puasa orang yang sebenar, puasa dia apa dia? Puasa lidah dia, puasa tangan dia, puasa mata dia, puasa kaki dia, puasa hati dia, puasa semua. Tu baru puasa dipanggil puasa ahli tariqah. Puasa ni tidak terkait dengan masa. Dia tak terkait dengan waktu daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa ni sepanjang umur. Tu panggil puasa. Tu yang puasa betul, yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi kalau nak puasa betul ni, puasa hak macam tu sama. Kalau duk biasa kalam belakang-belakang tu dia suka tambah, bulan Ramadan ni kena kurangkan hak tu. Jangan duk tambah belakang. Cakap teguk aja. Alhamdulillah. Tak payahlah tengok kawan tu main. Tak pernah tengok pun main. Alhamdulillah. Main juga no, alhamdulillah. Tak payah hak tu semua tu. Semua tu mengarut semua tu. Memang sungguh ada orang panggil macam tu. Dia cukup suka. Kadang-kadang duk main kelas. Kelas Tok Guru semua dia main. Tapi dia lagi pandai pada Tok Guru. Tok Guru cakap, dia kata Tok Guru cakap tu kat orang lain, kan kat saya. Saya ni tegur kerana dapat ni, kerana ni benda yang betul untuk saya tegur. Dia betul juga dia. Dah tadi. Tak boleh. Jaga lidah kita. Kerana tak ada faedah apa pun. Tak ada faedah apa kita cakap macam tu. Betul? Susah nak jaga lidah ni. Susah kita nak jaga hati kita ni, nak suruh kita baik sangka dengan semua orang. Faham? Berapa ramai orang yang yatata'tak ni maksudnya dia baca Quran dengan susah. Kata ulama, ada sebahagian kata yatata'tak ni dengan makna dia baca Quran dengan orang panggil apa, takalluf. Maksudnya nak baca dengan tajwid betul-betul, bukan sebab tak erti baca. Itu satu pandangan. Itu pandangan kata yatata'tak juga dengan makna dia tak pandai nak baca dan kemudian dia usaha juga nak baca. Dapat pahala juga bagi dia. Orang dapat pahala. Nabi tak kata kepada dia. Nabi sendiri tak bagi apa ni, tak sebut dengan perkataan yang buruk kepada mereka. Bagi semangat. Boleh macam tu. InsyaAllah kena ubah. Ramadan tahun ni kalau kita ada orang ramai baca, dan kalau kita ni kita bahagi kumpulan. Tak perlu ramai tu. Ni satu kumpulan 5 orang, 4 orang tak reti baca, seorang je reti baca. Jenuh juga dia nak habis Quran tu. Bagi satu kumpulan 10 orang, ada 2 orang yang mungkin bacaan dia lemah sikit, duduk di kumpulan tu, boleh tegur. Tapi janganlah paku. Orang kata tegur, bukan paku. Paku kawan tu sampai tak ada nak bangung. Lain kali jam baklong tu tak main dah esok tu hari. Lain kali tak khatam dia. Perempuan dia boleh dengar Quran daripada dia tak main langsung. Kita minat pula orang tak main. Kita main buat apa? Baca lambat ya kami ni, baik tak duk main. Oi. Baik tak duk main. Ni lebih kurang macam tu. Tengok orang perempuan pakai tudung menari depan TV. Menari depan TikTok. Tu dia kata, baik buang tudung. Tengok. Jadi tak faham. Dia menari tu satu, dia pakai tudung satu. Orang suruh tinggal menari tu, jangan suruh buang tudung. Ni dah suruh, ni hang suruh dia buang tudung. Dia buang tudung suruh nanti dia ikut cakap maksudnya hang buat dosa sekali. Bahaya suruh dia buang. Faham? Kita ni pakai tudung jangan menari. Tu ya. Ni dah pakai macam tu. Buat macam ni lah, baik tak payah pakai terus. Tiba ya. Kita pula pergi tambah pula lagi untuk dia buat benda yang dosa. Jaga bahasa kita kadang-kadang boleh menyebabkan jadi bahaya. Terus yang ke-8, menunaikan solat tarawih. Yang ke-8, menunaikan solat tarawih dan berterusan melaksanakannya sehingga akhir Ramadan. Sama. Jangan buat solat tarawih dah. Tarawih berapa rakaat ni? 20. Ubahlah, tak payahlah 8. Pergi cari masjid, buat 20. Buat 20. Orang dulu di Makkah zaman Imam Syafi'i, 20 ni bukan baru. 20 ni bukan zaman baru-baru ni. Daripada zaman Sayyidina Umar lagi. Hak yang diperguna hadis kata Nabi tidak pernah menambah lebih daripada 13 rakaat. Dan dalam hadis yang lain, Nabi tidak pernah menambah lebih daripada 11 rakaat. Sama ada dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Macam mana? Saya nak faham hadis tu.
Hadis tak pernah, Nabi kata Nabi tak pernah tambah lebih daripada sebelah. Hak ni yang diguna oleh dia kata tengok Nabi tak pernah tambah lebih daripada sebelah. Bila sebelah maksudnya 8 rakaat apa ni tarawih, 3 witir. Ataupun 10 rakaat tarawih, 3 witir jadi 13. Betul? Dan 11 rakaat di rumah Sayyidina Aisyah. Jadi kata Nabi tak pernah tambah lebih daripada tu. Jadi kenapa nak buat sampai 20? Dia kata gitu. Dia kata tengok Nabi tak pernah tambah lebih daripada waktu tersebut, sama ada di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Hadis tu sebut apa? Di dalam Ramadan dengan luar Ramadan. Nak tanya sekarang ni, adakah di luar Ramadan tarawih? Tu macam mana nak faham hadis tu? Nabi Sayyidina Aisyah sebut Nabi tidak pernah menambah lebih daripada 11 rakaat, sama ada dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Takkan ada di luar Ramadan tarawih? Jadi maknanya 11 rakaat yang dimaksudkan oleh Sayyidina Aisyah solat apa tu? Solat witir. Kita 3 rakaat pun kita cari boleh buat satu ya. Dan kita buat sebelah. Sebelah tu sebelah witir. 13 tu di rumah Sayyidina Ummu Salamah. Sebelah tu 13 witir. Bukan solat lain. Sebahagian kata sebelah juga witir. 2 rakaat solat sunat wudu. 2 rakaat awal solat sunat wudu, sebelah lagi witir. Tapi rumah Sayyidina Aisyah witir semua 11 rakaat. Mana kait dengan tarawih? Sebab tu Sayyidina Umar buat tarawih 20. Dari mana Sayyidina Umar ambil tu? Baik, kalau kamu tak mau buat 20. Sayyidina Nabi sebut dalam hadis. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan khulafa dan hendaklah kamu dengan sunnahku dan mengikuti sunnah khulafa rasyidin selepasku. Yang diberi petunjuk. Siapa dia khulafa rasyidin yang diberi petunjuk tadi? Sangat seorang ni Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sembahyang berapa rakaat? Buat aturkan solat tarawih berapa rakaat? 20. Imam Sayyidina Ubay dan Imam Sayyidina Tamim Ad-Dari. 20 rakaat. Tu macam mana? Dan bukti lagi diteruskan oleh ahli Madinah. Tu bukti lagi kata tu sembahyang tu 20. Ahli Madinah buat 20 juga. Lepas tu. Dan Imam Malik kata amal ahli Madinah hujah di sisi mazhab Imam Malik. Lebih daripada tu lagi, orang Mekah sampai lah 20. Daripada Wahabi tu pun kan. Cuma mereka lagi Wahabi daripada Wahabi. Di Mekah pun 20. Itu ke Imam Sa' tu, Imam Sa' Wahabi tu. Sudah semua tu imam tu. 20 rakaat sembahyang. Mai kat tempat kita berkelai. 8 ke apa ni? Imam Syafi'i, zaman Imam Syafi'i lagi. Solat di Mekah 20 rakaat. Tarawih. 20 rakaat tarawih. Baik. Kemudian ahli Mekah habis 4 rakaat mereka akan tawaf. Rehat dengan tawaf. Lepas tu dipanggil solat tu tarwihah. Tarawih daripada tarwih. Maksudnya rehat. Solat dia bukan kalut nak pergi perhabis. Solat dia tenang-tenang saja. Jadi sembahyang 4 rakaat. 4 rakaat ni bukan 4 rakaat 1 salam. Tarawih tak boleh 4 rakaat 1 salam. Tarawih tak boleh macam solat biasa. Solat tarawih mesti 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kenapa kata ulama? Kerana at-tarawih bimanzilatil fard. Solat tarawih macam solat fardu. Tak boleh buat macam solat biasa. Tamam? Tak boleh buat solat sunat macam ni. Kita duha boleh tak sembahyang 8 rakaat 1 salam? Boleh. Kalau solat tahajud boleh tak buat 10 rakaat 1 salam? Boleh. Tapi tarawih boleh tak buat 20 rakaat 1 salam? 4 rakaat 1 salam? Tak boleh. Haram, tak sah. Dan tarawih pula mesti selepas isyak. Sebelum isyak tak boleh. Tak sah juga. Lepas maghrib kita kata, lepas maghrib buat awal sikit no. Kita buat 10 lepas maghrib, sambung 10 lepas isyak. Tak sah. Kecuali dia buat solat jamak qasar. Tak apa. Dia buat jamak dulu waktu maghrib, jamak takdim. Habis dah isyak, boleh dah sembahyang waktu tu. Tarawih dah boleh sembahyang lah. Sebab dah habis dah solat isyak. Tamam? Bagi hak dia. Bukan bagi hak orang lain. Orang lain tak boleh lah. Tamam. Jadi orang Mekah macam tu. 4 rakaat berhenti tawaf. 4 rakaat berhenti tawaf. 4 rakaat berhenti tawaf. Ni kira. 4 rakaat lagi pakat ni pula. Pening pula kan. Ni kita kira sama-sama. 4 rakaat 1 tawaf. 4 rakaat tawaf. 4 rakaat tawaf. 4 rakaat tawaf. 4 rakaat berapa? 4 jadi berapa dah ni? 20. Jadi berhenti berapa? Berapa kali? 4 kali. Ni 7 kali tawaf, 7 kali tawaf, 7 kali tawaf, 7 kali tawaf. Faham? Jadi maknanya mereka akan berhenti 4 kali. Betul?
Untuk selang dengan 20. Jadi akan berhenti 4 kali. Ahli Madinah, orang Madinah bila dengar kata orang Mekah sembahyang dan kemudian berhenti 4 rakaat, berhenti sembahyang, berhenti tarawih. Berhenti apa ni? Tawaf. Kami tak tawaf. Orang Madinah kata kami nak tawaf tak boleh. Tak ada Kaabah. Jadi kami nak buat macam mana? Depa tambah 4 rakaat pula kat sini. Orang Madinah zaman Imam Syafi'i. Zaman Imam Syafi'i masih lagi zaman salaf. Nah, zaman salaf yang Nabi sebut khairul quruni qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Masih lagi zaman salaf. 4 rakaat. 4 rakaat tambah lagi. 4 rakaat tambah lagi. 4 rakaat tambah lagi. Jadi depa tambah berapa? Tambah 16. 20 tambah 16 tambah dengan berapa? 36. Jadi orang Madinah zaman Sayyidina Imam Syafi'i sembahyang 36 rakaat. Itu dia. Kita kan boleh nak cari hak 2 rakaat saja. Sekurang-kurang tarawih 2 rakaat. Sekurang-kurang tarawih. Kalau tak boleh buat juga buat 2 rakaat. Apa? Tapi rugi. Tarawih takkan berulang balik dah, bulan lain tak boleh ada tarawih. Tarawih hanya bulan Ramadan saja. Cuma kena ingat begelok, orang yang tidak ada qadanya selesai lagi kena selesaikan qada. Muktamad dalam mazhab kita Syafi'i, qada kena selesaikan dulu. Kecuali ada pandangan yang ghairu mu'tamad, dibolehlah untuk kita guna bagi pandangan peribadi kita, atau kita nak guna untuk kita laksanakan yang fardu dalam masa yang sama, buat juga tarawih. Maksudnya jangan tinggal juga hak yang qada kita tu. Sambil-sambil qada, sambil juga buat tarawih. Kerana tarawih tidak ada pada waktu lain. Tapi kalau lepas ni bangun tahajud apa semua ni, tahajud tak boleh buat lagi tak buat solat qada. Kena qada dulu baru boleh buat tahajud. Dia duk kalut nak tahajud, qada tak habis lagi. Qada dulu, hak tu yang wajib. Nak kena bayar hutang tu dulu. Ni hutang habis tak habis lagi, kerja nak bagi sedekah. Faham? Hutang hak wajib tak habis, dia kerja nak bagi sedekah. Duit banyak nak bagi sedekah ke orang. Hutang tak bayar lagi. Ni orang panggil tertipu. Maghrur dia panggil. Terus. Ya. Yang terawih tadi kan, ada pendapat kata nak belajar. Dia kata 8 rakaat kalau kita buat tarawih itu consider bukan macam tarawih. Dia kata ada dalil kita apa yang dia kata seolah-olah dia menjadi solat malam sahaja. Tapi untuk fadilat tarawih tak ada. Alah. Tak apa. Ada kitab apa? Ada. Kena tanya. Kitab lama. Tak lama. Kita belajar Ujian tersebut dia kata ada dalam kitab. Dia sebutlah kitab apa yang. Tapi sekurang-kurang tarawih kata para ulama 2 rakaat. Jadi kalau macam tu maknanya kalau orang tu buat 2 rakaat saja, kita tarawih sunat. Ya. Allahu a'lam. Tapi kalau kita ikut apa ni, mungkin ada pandangan tu. Ada pandangan tersebut, tapi sekurang-kurang tarawih 2 rakaat. Tungkuan tarawih dah 2 rakaat, maksudnya dah dapat dah dikira sebagai tarawih. Sebab dia kata macam soalan solat malam je kita tak dapat fadilat tarawih. Jadi dia cakap kalau kata ikut mutabah, nanti kita tengok balik itu, insya-Allah. Baik, terus. Yang ke-9, berusaha untuk berbuka dengan yang halal. Jadi seperti yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam nazamnya yang bertajuk Hadiyatus Sadiq lil Akhi wal Rafiq, lil Akh wal Rafiq. Waqtir 'ala al-halali ya talibal kamali. Maksudnya, dan berbukalah kamu dengan yang halal wahai yang menuntut kamal, yang ini kesempurnaan. Ya, usaha dengan yang halal. Jadi bukan makan banyak, makan halal. Bukan makan banyak, makan yang halal. Walau sedikit akan jadi barakah. Tamam? Jadi usaha untuk kita makan makanan yang bersih, yang halal, yang apa ni, bukan dimasak di tempat yang kotor, dan seumpama. Jadi orang-orang yang niaga di bazar Ramadan dan seumpamanya, usaha untuk mereka bersih dan kemudian berpakaian dengan pakaian yang baik dan seumpamanya. Itu karena untuk jadikan makanan tadi barakah. Dan biasanya makanan pasar ni itulah, makanan pasar ni tidak, dia akan terdedah dengan kelalaian. Tentu lalai. Dan kemudian ada yang lebih berat lagi pada tu, dia nak kira cari untung saja.
Dia tak tengok dengan bersih ataupun tidak. Tengok makanan ni tak habis hari ni, digambung pula dengan esok. Sambung. Sebab tu penjualan makanan adalah salah satu daripada perkara yang perlu dijaga sungguh-sungguh. Untuk jaga daripada perkara-perkara yang syubhat. Takut dia akan sediakan yang tidak sepatutnya disediakan. Tapi orang kita zaman lah, benda-benda yang macam ni diambil kira di tempat-tempat yang mahal. Maksudnya kamu bayar mahal, barulah makanan tadi akan diberikan dengan penyediaan yang mahal. Kalau kamu bayar murah, maksudnya makanan kamu akan disiapkan seperti mana yang kamu bayar. Bukan dengan integriti, tapi dengan apa yang kamu bayar. Tidak? Kalau kita pergi hotel 5 bintang contohnya. Ini saya tak makan lah. Cuma dicerita pakcik saya ada kerja hotel 5 bintang tu, jadi chef. Dia kata kalau di hotel, makanan dikira fresh dalam masa tempoh 3 hari. Lepas 3 hari dah habis dah fresh. Tak dikira fresh lagi. Ta'rif fresh bagi orang yang chef adalah tempoh 3 hari. Contohnya ikan diambil daripada laut, fresh tu macam mana? Dalam tempoh 3 hari ikan tu dimasak. Dalam tempoh 3 hari tu. Lebih pada 3 hari, maksudnya dia dah tak fresh dah ikan tu. Ikan dah mata dah merah dah. Tapi kalau buh dalam TI, dalam tempoh 3 hari, daripada mula dia naik, yang tu masih fresh. Jadi ikan tu dikira ikan fresh. Ikan fresh bukan mesti duduk dalam sangkar tu. Bukan mesti kita cedok, tu lagi dipanggil fresh kan. Dia fresh tu walaupun duduk dalam TI. Tapi dah 2 hari lagi. Baru 2 hari. Atau baru 3 hari. Masih fresh dia tu. Itu juga daging dan seumpamanya. Tapi daging sebab dia boleh beku dan mana boleh jadi elok kan. Tapi khususnya macam binatang benda-benda yang cepat rosak lah, seperti ikan, dia akan cepat berubah. Tapi yang tu tak diambil nilai kalau kata di tempat-tempat yang kalau kata dia buka kedai biasa dan seumpamanya, dia kata macam mana kamu demand? Kamu nak makan murah, kamu nak makan tu jadi mahal kan? Ikan nak tadi ni yang kalau di kedai biasa harganya dalam RM10, kemudian di hotel boleh jadi RM100. Kerana dengan mahal, dengan penyediaan, dengan cara masak tadi, kebersihan yang dijaga apa semua kali itu yang menyebabkan. Sebab tu perlu untuk orang yang buat penyediaan makanan kena berjaga-jaga dan mengambil berat dengan urusan tersebut. Itu yang akan jadi tentuan berkat ataupun tidak makanan yang kita masak ataupun yang kita sediakan. Itu sebahagian ulama ada yang tidak makan di kedai. Kerana masalah tersebut. Tapi kalau ulama dulu tidak makan di kedai, dalam kitab-kitab lama ulama dulu tak makan di kedai kerana itu akan menjatuhkan muruah. Dan tak boleh tak pakai kepiah. Kalau berjalan tak pakai kepiah tok guru, maksud jatuh maruah. Baik, kata ini pernah berlaku pada saya waktu saya duduk mengaji di Azhar dulu di Mesir. Satu hari ni saya lapar nak makan balik pada kelas ni, pergi kelas satu lagi. Kelas guru saya dah wafat, Syekh Muhammad Sultan. Syekh Muhammad Sultan ni wali min awliyaillah ta'ala, muda lagi orang dia, tapi dah muhaddis kabir, hafal 10,000 hadis. Dan dia biasa kalau main kelas tak pakai kepiah. Dia kerja di Darul Ifta Misriyah, kawan kepada guru saya Syekh Ahmad Mamduh, anak murid kepada Syekh Ali Jumaah. Masa tu dia muda lagi. Masa tu umur dia baru 40. Maksud saya nak mengaji kan tu umur dia 40-an. Dan Syekh Muhammad Sultan ni saya tahu tentang hidup dia selepas dia wafat. Sebab waktu dia hidup saya tak sempat sembang pasal hidup dia. Yang cerita dekat saya guru saya Maulana Syekh Ahmad. Syekh Ahmad yang cerita dekat saya, kata kamu kenal guru kamu tu, Muhammad Sultan tu, kamu tahu dia siapa dia? Jadi orang yang kasratul ru'a, kasirul ru'a, dia panggil, banyak mimpi Nabi. Tiap-tiap malam boleh kata mimpi jumpa Rasulullah. Dan kurang daripada seminggu mesti dia akan jumpa Nabi SAW. Boleh tahu tu. Memang banyak mimpi sungguh jumpa Rasulullah. Tiap-tiap malam boleh kata mimpi jumpa Nabi. Saya baru tahu lepas dia wafat. Dan orang panggil satu hari waktu saya balik daripada Azhar tu, maksud saya daripada masjid nak pergi ke kelas beliau, kelas hadis, kelas mustalah hadis, baca kitab Tadribur Rawi di rumah Syekh Ali dulu. Syekh Ali dulu ada rumah kecil dia sewa dulu. Rumah tu Syekh beli dan dibuat tempat pengajian dekat dengan Azhar. Jadi waktu saya nak jalan tu, lalu kat lorong tu nak pergi makan kat kedai tu, saya duk target dah. Kedai tepi jalan lah, jual kibdah. Kibdah tahu tak hati lembu, potong-potong kecil dia goreng. Kan? Jadi kibdah tu lah. Saya nak makan kibdah tu, roti kecil. Nak makan tu sedap lah roti tu. Lalu nak pergi beli. Tengok Syekh tu ada kat kedai tu. Kedai tepi jalan dia buat macam gerai stall tu je. Macam kedai burger tu. Kawan tu goreng sambil berdiri je.
Syekh tengok Syekh duduk ada depan tu. Saya nak patah balik, lorong tu macam tu satu je. Dia tak ada lorong lain tepi tu. Bila lalu nampak Syekh dah. Dan waktu Syekh nak makan tu pula, Syekh nampak saya. Kata, "Ta'al Muhammad, ta'al. Mai." Oh, takkan saya nak lari. Saya pun pergi, saya kata, "Dah, makan. Makan sekali." Saya beli dah ada beberapa biji dalam tu. Saya suruh saya makan sekali. Ambil, saya pun makan. Lepas tu dah habis satu, saya kata, "Makan lagi, dah ambil lagi." So, saya kata, "Nak tambah lagi?" "Dah cukup saya, pada nak lagi." Kan? Saya kata, dah saya pun dah ambil bahagian Syekh punya. Syekh pun tambah lagi. Tambah untuk saya, tambah untuk Syekh sekali. Jadi dalam waktu tengah duduk makan tu, saya duduk terfikir lah hati. Saya kata, macam mana Syekh? Syekh ni muhaddis. Dalam kitab hadis, musalah disebut kata ulama-ulama, khusus ulama hadis, tak boleh makan tepi jalan. Yang kedua, takkan, lepas tu satu kita tak pakai kopiah. Tak makan tepi jalan, kemudian makan tepi jalan, kemudian makan berdiri. Bukan tak pakai kopiah, makan berdiri. Saya makan berdiri, tak duduk. Dia makan berdiri, kata. Makan tepi jalan, makan berdiri pula tu. Kata, macam mana ni? Tapi duk lawan hati ni, perasaan tu. Lepas tu Syekh pun kata, "Nak tambah lagi?" Kata, "Dah tak cukup, tak tambah lagi." Tambah lagi tu. Lepas tu Syekh tarik saya pergi tepi. Sebab duduk tengah jalan tu, pergi tepi. Lepas tu Syekh tanya kat saya, Muhammad tanya, "Apa hukum makan tepi jalan?" Apa hukum makan tepi jalan dan kemudian makan berdiri pula macam kita? Tu dia. Hak yang saya duk tanya lah nanti. Dia ulang balik. Dia suruh tanya, saya kata. Saya pun istighfar betul-betul, kata astagfirullah. Kemudian saya kata, apa ni, Allahu a'lam sih. Saya tak tahu. Tu dia beritahu. Maulana Syekh Muhammad Abu Syahbah, memang dalam kitab-kitab lama ulama dulu sebut, kata ulama hadis tidak boleh makan tepi jalan. Sebut hak tu. Ulama hadis tidak boleh makan tepi jalan. Dan tidak boleh orang panggil apa, buat macam tu, kerana tu akan menjatuhkan maruah. Tapi syaikhu masyayikhina, guru kepada guru-guru kami, iaitu Maulana Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, dalam kitabnya Al-Wasit di Mustalahil Hadis, sebut kata itu pada zaman dulu. Zaman sekarang ini telah menjadi adat kebiasaan dan tidak menjatuhkan maruah. Jadi tok guru makan dekat kedai makan tepi jalan tidak jatuh maruah, kerana tu jadi adat biasa dah. Orang tak akan jadi pandang pelik pada waktu tu. Jadi tak masalah kita makan tepi jalan. Yang kedua, makan berdiri. Sebab apa? Sebab tak ada kerusi. Dan kemudian kamu tahu keadaan di Mesir macam mana. Tepi-tepi jalan ni orang kencing. Dan kalau duduk akan kotak baju kita. Jadi kita makan berdiri. Kamu tahu, kata Syekh, dulu Syekh Yasin Al-Fadani dan Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, ni kedua-dua ni Syekhul Hadis yang besar. Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari ni guru pada Syekh Ali Jumaah hafizahullah, pernah makan bersama-sama di tepi jalan. Macam kita makan lah. Dan kebetulan pula cerita tu, saya orang Melayu, Syekh Yasin orang Melayu, dan Syekh Abdullah Siddiq Umari orang Arab, dan Syekh orang Arab. Saya nak beritahu kata, pernah juga ada ulama yang makan macam dengan kita tepi jalan, tapi mereka duduk atas kursi sebab ada kursi. Kita tak ada kursi. Jadi kita berdiri sebab apa? Sebab tahu keadaan di Mesir dan tepi-tepi jalan ni kemungkinan kotak. Maka kita mazinah dengan yang tak elok, maka kita makan dengan keadaan berdiri, saya kata. Habis makan, lepas tu saya jalan dengan saya kata, Alhamdulillah saya dah kenyang. Seorang mufti dia kata tak akan boleh buat keluar fatwa kalau dia lapar. Dan seorang guru juga tidak boleh mengajak kalau dia lapar. Saya dah kenyang lah, boleh mengaji dah. Lalu dia kata, tu kenangan saya dengan Maulana Syekh Muhammad Said, Syekh Muhammad Sultan rahimahullahu ta'ala. Saya mengaji dengan dia kitab Muwatta' al-Imam Malik dan di Masjid Sayyidina Husain, dan kemudian mengaji dengan beliau kitab Tadribur Rawi karangan Al-Imam Suyuti, syarah bagi kitab Al-Imam Taqrib Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitab Mustalah Hadis. Itu cerita zaman dulu lah. Baik. Ini cerita 10 tahun yang lalu. Baik, terus. Yang ke-10, dituntut juga pada bulan Ramadan untuk berbelanja kepada keluarga, melakukan kebaikan kepada sanak saudara, jiran tetangga. Ni, buat yang baik kepada keluarga kita. Jamu makan, bawa pergi belanja dan seumpamanya. Ada. Melakukan kebaikan kepada sanak saudara, jiran tetangga. Gitu. Terus disunatkan berpuasa 6 hari setelah pada bulan Syawal serta bersegera menunaikannya. Berpuasa 6 hari ini secara berturut-turut lebih afdal. Lebih afdal. Jadi kalau kata pecah-pecah boleh juga, tak ada masalah apa. Afdal 6 hari berturut-turut.
Maksudnya daripada hari kedua puasa tu, hari kedua Syawal, minta maaf, hari kedua Syawal sampai hari yang ketujuh. Selesai lah. Hari itu berturut-turut. Afdal yang macam tu. Kalau kata tak boleh, selang-selang pun tak apa, tak ada masalah. Tamam? Dan kalau puasa 6 hari dengan puasa 30 hari, contohnya Ramadan 30 hari Ramadan dengan 6 hari. Apa hikmah dia? Seolah kita puasa dahar. Kita puasa setahun. Karena al-a'mal bi'ashri amsalihah. Satu amalan dengan 10 kali ganda. Jadi kalau 30 hari kali 10 dengan 300. 6 hari kali dengan 10 jadi 60. 300 campur dengan 60 jadi 360. Maka seolah kita berpuasa 1 tahun. Itu hikmah kenapa puasa 36 hari itu. Nampak? Itu betul. Terus. Disunatkan juga berpuasa pada hari Arafah, Tasu'a, Asyura dan puasa Isnin dan Tasu'a maksudnya 9 Muharram, Asyura 10 Muharram, dan puasa Isnin dan Khamis. Ini sunat. Puasa-puasa pada hari-hari yang tertentu ni sunat. Tak boleh puasa pada hari Isnin dan Khamis tiap-tiap minggu. Jangan lupa untuk puasa pada waktu-waktu yang diberkati ni. Tasu'a, Asyura. Nah, jadi apa ni, ataupun puasa pada hari putih 13, 14, 15. Nah, jadi itu antara hari-hari yang sepatutnya kita sibukkan diri kita dengan puasa dalam bulan-bulan Islam. Ni 11, 12, 13, 14, 15 hari bulan Islam. Maksudnya ni bulan, waktu bulan mengambang. Waktu dipanggil hari putih. Dan juga hari-hari hitam, iaitu 28, 29, 30. Itu waktu ketika tak nampak bulan. Jadi kita, orang panggil apa, kita berpuasa pada waktu tersebut. Ada ulama yang puasa ad-dahar ni maksudnya puasa sepanjang tahun. Setiap hari puasa, kecuali hari haram saja tak puasa. Kecuali hari yang haram je dia tak puasa. 5 hari haram yang kita sebut sebelum ni. Hal lain semua puasa. Tamam? Terus perkara-perkara. Nah, jadi dan puasa pada hari-hari hitam, iaitu 28, 29 dan 30 hari bulan dalam bulan Islam. Seterusnya, terus kita akan boleh nak habis yang ni. Kemudian lagi petang kita akan baca yang haqiqah. Banyak gitu noh, tapi tak apa. Try. Terus perkara yang dimakruhkan ketika berpuasa. Perkara yang makruh ketika puasa. Yang pertama, menghidu bauan wangi dan bunga-bungaan serta melihatnya. Bau wangi-wangi pun tak elok, makruh. Nah, jadi kalau pasang bukur kat rumah tu untuk wangi-wangi tu makruh kan sebenarnya. Kecuali bukan niat untuk kita bau wangi ni, kita nak wangikan rumah contohnya, tak apa. Itu lain, bukan kita nak hidu. Kita nak wangikan kawasan rumah kita. Itu tak apa. Bukan untuk kita nak hidu bau wangi tadi. Sebab kita tak mahu bau yang tidak menyenangkan dalam rumah. Ni kalau puasa dia, rumah pun jadi bau macam dengan stokin tak basuh tu. Tak boleh kan? Ni bau puasa kata. Makruh kata bau wangi-wangi ni. Habis tu sunat bau busuk. Macam mana ni? Jadi kena tengok balik yang dimaksudkan tadi kalau kita yang nak berwangi-wangi tadi. Itu. Terus yang kedua berbekam. Bukan birabbikum tu noh. Jadi birabbikum ni. Berbekam makruh pada bulan Ramadan. Terus yang ketiga, kerana dia akan menyebabkan jadi lemah. Dan keluar darah daripada badan kita akan jadi lemah. Jadi termasuk juga dengan mengambil darah. Derma darah pun makruh juga pada bulan Ramadan, kerana dia sama dengan makna berbekam. Kecuali kalau kata diperlukan. Kalau kita tak derma darah, maka akan jadi mudarat pada orang lain contohnya. Darah kita tu diperlukan. Masa tu wajib. 3. Yang ketiga, al-faslu, sejenis pengubatan mengeluarkan darah dengan cara dicucuk di urat menggunakan pisau atau jarum. Ini dipanggil fasdu. Fasdu salah satu jadi jenis perubatan. Dan Nabi SAW lebih memilih dengan bekam daripada fasdu. Fasdu ni dia ada cara dia dekat dengan urat-urat kita ni. Kalau buka dalam Google tulis al-fasdu, dia akan tengok tu cara dia. Dia akan kerat. Dia akan keluar darah. Tapi dia kena orang pakar lah. Kerat tu dia ada cucuk keluar darah bahagian tu. Dia macam bekam juga.
Tapi dia berbeza sikit. Bukan dia guna alat dia kan. Ini tak dia guna pisau ataupun jarum. Dia cucuk ataupun dia gerak sikit keluar darah. Yang tu dah jarang dibuat tempat itu. Dia tak. Bukan akupuntur. Akupuntur. Ni akupuntur tak keluar darah. Ni fasdu ni keluar darah. Ni pun makruh. Sebab tu kita kata tadi sama juga dengan derma darah. Yang keempat, merasa makanan dengan lidah. merasa makanan dengan lidah pun hukumnya makruh. Jika masuk sedikit makanan yang dirasa itu ke dalam perut, maka akan membatalkan puasa. dia. Merasa tu makruh. Kalau masuk sikit makanan tu dalam perut, batal puasa. Terus lagi akan ada soalan ini. Macam mana dengan chef yang dia terpaksa masak makanan tersebut dan dia nak kena rasa, dan orang lain tak boleh rasa makanan itu sama dengan dia aja boleh rasa. Tamam? Nanti kan ada soalan nanti. Boleh tak dia rasa? Rasa tak salah, rasa di lidah no. Rasa bukan di tekak. Salah kalau orang kata rasa di tekak, dah rasa kan tekak, rasa di lidah. Allah Taala dah buat dah lidah ni dengan dia rasa. Dia kata saya tak rasa saat lagi tak masuk perut. Tu bukan rasa. tu dia nak lahap kan. Yang kelima, mengunyah makanan seperti liban dengan tanpa hajat. Ni pun makruh. Mengunyah liban tanpa hajat. Itu dia. Liban tu apa dia? Bukan laban. Laban susu. Laban pula tak ada alif. Lambanun saja, laban. Ni liban ada alif. Baca bagi elok. Liban ni adalah macam dengan Arabic gum tu lah. Dia getah tu. Ni pun kalau kata liban tadi tidak pecah, cuba tengok. Ini jika ianya tidak terpecah. Namun jika liban tersebut terpecah, maka hukumnya adalah haram mengunyahnya jika dia yakin akan termasuk sebahagian ke dalam rongganya. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Ibni Hajar dalam Fathul Jawad. Ini intaha naqlan min Fathil Alam. Jadi maknanya ini liban, kita kata jadi boleh kunyah chewing gum lah. Tak sama. Kerana chewing gum ada rasa. Liban ni dia tak ada rasa apa. Dia getah kosong macam tu je. Lepas tu kalau kata Imam Syafi'i, dikatakan sebelum masa wafat pun, maksud dimandikan jenazah beliau pun masih ada liban dalam mulutnya. Dipanggil libanul zakar, libanul zakar. Ni elok dimakan untuk buang balgham. Untuk anak-anak pelajar yang hafal Quran ataupun yang duk mengaji, elok pakai makanan tu. Dia selalu kunyah. Dia boleh buat dua lah, sama ada kita kunyah terus ataupun kita rendam dalam air semalaman, esok kacau dan minum air tu. Dia akan hancur. Dan kita kacau dalam air dan minum, yang tu akan menghilangkan balgham, kahak. Kahak tu yang boleh menyebabkan lupa, jadi malah dan seumpamanya tu. Buat kahak tu. Jadi liban tu ada jual. Ada jual. Getah pokok tu. Dah bukan getah pokok. Arabic gum tu lah. Arabic gum. Liban tu Arabic gum. Ada kedai yang saya jumpa di Abdul Samad Qurashi di Mekah. Tu mahal liban dia. Sekilo 400 riyal. Kalau di Mesir sekilo RM4 lah. Tapi hak tu terlekat kali dengan dengan pasiak-pasiak pun ada. Tapi hak yang di Abdul Samad Qurashi tu mahal. Dan tu sedap, kalau makan tu sedap. Dia bukan ada rasa apa pun. Ni boleh. Jika berhajat seperti mengunyah. Terus jika berhajat seperti mengunyah untuk dilembutkan makanan kepada kanak-kanak kecil atau haiwan, maka ianya tidak makruh. Jika termasuk sedikit daripada kunyahan tersebut, maka batal puasanya. Ya. Terus yang keenam, sengaja melambatkan berbuka serta memandang bahawa ianya terdapat kelebihan. Ini bermaksud jika seseorang terlambat di dalam berbuka kerana ketiadaan makanan atau menunggu jamaah untuk makan, maka ianya tidak mengapa. Ya. Jadi mengaja melambatkan makanan, maka ia melambatkan berbuka, maka ianya makruh. Tapi kalau kata dia kerana makanan tak ada, jadi dia terpaksa buka puasa lambat sikit kerana tak ada apa lagi. Bukan suruh membatalkan puasa, disuruh kita berbuka puasa, bukan suruh membatalkan puasa. Itu yang salah kerana orang ni korek hidung, dia lebih masuk tangan dia dalam tekak dia nak bagi batal puasa. Bukan suruh batal puasa, suruh buka puasa.
Buka puasa ni dengan makan. Tu sebab kata kalau kita tunggu makanan, kalau makanan tak ada kita tunggu, maka tu tidaklah makruh. Taklah makruh. Zaman dulu permulaan Islam, para sahabat tidak boleh tidur sebelum buka puasa. Kalau tidur maka tidak boleh makan sampai ke esok. Tu pada permulaan Islam. Dan sebelum turun ayat Allah Ta'ala, khaytil abyadi minal aswadi itu kan, atau turun ayat tu, belum nampak benang putih, benang hitam. Jadi maksudnya sebelum terbit fajar, sahabat Nabi, ada seorang sahabat balik ke rumah. Balik ke rumah, makanan tak ada. Jadi kata kepada isteri beliau, katanya ada makanan, dia kata tak ada makanan. Tapi kamu tunggu sekejap, saya nak keluar beli, cari makanan. Dia pun keluar. Sahabat ni kerja daripada pagi sampai ke petang. Balik rumah, dan bila dia tunggu makanan tu, tertidur. Dan dalam syariat, pada permulaan syariat puasa, tertidur saja tak boleh makan. Terus habislah hari tu. Tidur tak boleh. Jadi tertidur, balik isteri dia tengok tidur, dia kata, habislah kamu. Habislah. Tak boleh makan. Sahabat pun bangun. Nak buat macam mana? Dan syariat macam tu. Mula-mula akhirnya dia tahan makan sampailah esok, dan kemudian sampai tengah hari pengsan dia. Sahabat ni pengsan. Bila pengsan, sahabat lain berjumpa dengan Rasulullah, maklumkan tentang perkara tersebut, maka turunlah ayat Allah takhfifkan. Jadi puasa daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan selepas terbenam matahari dibenarkan kamu buat apa sahaja sampailah sebelum fajar balik. Jadi kalau tertidur ke apa ke, tak ada masalah. Boleh? Tapi nak abang kata kuatnya iman para sahabat, mereka bukan komplain. Tak. Tapi bila lihat ada masalah berlaku, barulah ditanya kepada Nabi, macam mana nak buat ni Rasulullah. Barulah turunnya ayat Allah. Mereka tak kata punya apa ni syariat ni, payah ni, dah tak ada. Dia tengok berlaku. Sebab sebelum tak ada apa, orang lain tak jadi masalah apa. Terus kemudian yang ketujuh, masuk ke hammam. Ini tempat mandi air panas atau dikenal sebagai spa. Ini kerana ianya menafikan bersederhana di dalam berpuasa, walaupun ianya kebiasaan orang tersebut menurut pandangan yang utama. Ini masuk ke hammam. Hammam maksudnya tempat mandi spa. Bukan masuk hammam tu bukannya tandah. Bukan tak boleh mandi dalam tandah, tak boleh mandi spa. Spa ni tempat mandi air panas tu lah. Ya. Hammam. Ke hammam. Kaf tu ke je. Bukan nama tu kahammam. Ke hammam. Hammam tu nama apa tu? Hammam tu dah tempat. Ke rumah, ke hammam, keluar, tu dah. Keluar. Boleh kan? Kerana itu menurut pandangan muktamad, dia berlebihan daripada sederhana. Berlebihan pada kebiasaan. Walaupun dia biasa masuk hammam, walaupun dia biasa masuk spa. Tempat kita tak ada lah, payahlah. Jarang-jarang lah spa. Kalau di negara Arab ada, Turki masih ada lagi. Dia buat spa khas untuk orang lelaki masuk, pakai kentola saja tu masuk duk panah dalam spa. Makruh. Makruh. Yang ke-8 terus. Yang ke-8, mencium, berpelukan dan bersentuhan jika tidak dibimbangi padanya inzal, yakni keluar mani, atau jika tidak dibimbangi padanya berlaku jimat. Jika dibimbangi berlaku perkara tersebut, maka hukumnya adalah haram. Ini adalah kepada orang yang berpuasa wajib sahaja. Sewajib sahaja. Terus. Yang ke-9, bersiwak setelah tergelincir matahari sehingga terbenam matahari. Jika dilakukan kerana menghilangkan kesan bau mulut disebabkan puasa. Ya. Jadi bersiwak setelah tergelincir matahari sehingga terbenam matahari. Tergelincir matahari maksudnya selepas zuhur. Tergelincir matahari saja makruh hukumnya kita bersiwak. Sebelum tu harus. Imam Nawawi kata hatta selepas tergelincir pun tidak ada masalah. Dan kalau kata dibuat tadi untuk apa? Untuk menghilangkan kesan bau mulut. Jadi kerana dalam hadis Nabi kata la khuluqu fa bis-shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa tu lebih disukai di sisi Allah daripada bauan kasturi. Maknanya benda tadi dipuji oleh Allah Ta'ala, maksudnya Allah suka. Kenapa Allah suka dengan walaupun kesan tadi tidak elok.
Kerana nak bagi tahu kepada kita bahawa yang dilihat oleh Allah pada maksud amal tadi. Maksudnya kamu ni kerana berpuasa. Bukan dilihat pada apa yang berlaku di sebalik perkara tadi. Walaupun nampak zahirnya tidak elok, baunya tidak sedap, tapi diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana ini dilakukan kerana Allah. Itu maksud dia. Memang? Tapi bukanlah menafikan untuk kita ni gosok gigi. Tak. Jadi maksudnya kena gosok sebelum tergelincir matahari. Tapi kalau ikut Imam Nawawi, tak, hatta selepas tergelincir matahari pun tidak makruh. Tapi ini pandangan yang dipegang oleh kebanyakan ulama, makruh tergelincir setelah tergelincir matahari dan juga sehingga terbenam matahari. Terus 10. Yang ke-10, berkumur dengan air dan membuang. Ini kerana ianya seakan-akan bersiwak. Ya. Kumur buang. Ataupun makruh. Nanti kita akan tengok tadi ada soalan, boleh tak orang tadi dia terlalu panas sangat hari tu, dia kemam air. Kemam. Lepas tu tertelan. Macam mana hukum dia? Kita tengok. Nanti depan. Terus perkara yang diwajibkan. Perkara yang diwajibkan kepada yang berbuka puasa. Yang pertama, diwajibkan kepadanya qada dan fidyah. Ini orang yang berbuka puasa, maksudnya dia tidak puasa. Mana? Yang berbuka puasa ni maksudnya orang ni dia tidak puasa. Apa yang diwajibkan kepadanya? Ada yang diwajibkan padanya dengan qada dan kemudian wajib sekali fidyah. Ada yang wajib qada sahaja tanpa fidyah. Dan ada yang tidak wajib qada. Tidak wajib qada. Dan kemudian yang kedua, yang seterusnya diwajibkan fidyah, tak wajib qada. Baik. Tengok, wajib kepadanya qada dan fidyah. Siapa yang wajib qada dan fidyah? Dua-dua sekali kena. Siapa dia? Pertama, seseorang yang berbuka puasa kerana bimbangkan orang lain. Ni. Macam semalam kita bincang. Kawan ni nak selam, kerana nak selamatkan orang, dia kena minum dulu. Dia kena makan dulu baru boleh dia selam, cari orang yang lemah. Ataupun dia nak selamatkan orang tengah lemah di tengah laut. Jadi nak pergi berenang, nak pergi selamat tu, dia kena makan dulu. Faham? Ataupun dia pergi telan ayak lah. Sambil duduk berenang, sambil duduk telan ayak sekali. Jadi macam mana hukumnya? Jadi orang ni berbuka puasa kerana bimbangkan orang lain. Contohnya seperti seorang wanita yang hamil berbuka kerana bimbangkan janin di dalam kandungannya. Ya. Dan seorang yang sedang menyusukan berbuka puasa kerana bimbangkan anak yang disusukannya. Ya. Namun jika kedua-dua ni kalau orang yang macam ni, kena apa? Kalau dia buka puasa kerana bimbangkan orang lain, maka dia kena qada dan kena fidyah. Fidyah berapa? 1 hari 1 cupak. Namun jika kedua-dua mereka berbuka kerana bimbangkan diri mereka dan kesihatan anak mereka, maka diwajibkan kepada mereka qada sahaja, tidak perlu membayar fidyah. Tapi kalau dia bimbang juga dengan diri dia, dia pun bahaya kat diri dia, dan dia kemudian dia bimbang juga dekat anak dia, ada diri dia pun ada juga, maka dia kena qada saja, tidak kena bayar fidyah. Yang kena bayar qada dan fidyah sekali ni kalau dia bimbangkan hak lain, bukan kat diri dia. Dia tak ada masalah nak puasa, tapi dia kesian kat anak dia. Sebab doktor kata tak boleh. Kalau kamu puasa, masalah nanti kepada bayi dalam janin kamu, dalam perut kamu tu akan jadi masalah. Maka dia pun kena buka puasa disebabkan kerana anak dia. Maka waktu tu kena qada dan fidyah. Terus yang kedua, siapa yang kena qada dan fidyah? Lambat menunaikan qada Ramadan yang ditinggalkannya tanpa uzur sehingga tiba Ramadan yang baru. Ya. Namun jika dia melewatkan qada dengan sebab uzur seperti bermusafir, sakit, menyusukan, terlupa atau jahil, maka tiada fidyah ke atasnya. Jelas tak tu? Terus Yang kedua diwajibkan kepada qada sahaja tanpa fidyah. Ini wajib qada tapi tak kena fidyah. Siapa? Contohnya seperti orang yang berbuka disebabkan pingsan atau pitan, terlupa berniat puasa, dan yang melakukan perkara yang menyebabkan puasanya terbatal selain jima. Yang ini kena qada saja, tidak fidyah. Terus yang ketiga, diwajibkan kepadanya membayar fidyah sahaja tanpa qada. Contohnya seperti seorang yang berbuka puasa disebabkan terlalu tua dan pesakit yang tidak diharapkan kesembuhan padanya. Kalau doktor kata dia ni memang tak sembuh lah, sakit dia ni berterusan, contohnya dialisis ni berterusan ni, dan kemudian dia kata, doktor kata memang payah dah nak sembuh, dan kemudian kalau dia dialisis pula dia memang akan lemah semua kalau dia tak makan, contoh. Maka orang macam ni macam mana kena qada? Tak, nanti lepas Ramadan pun dia kena dialisis juga.
Dan kemudian dia akan jadi letih juga pada waktu itu. Macam mana dia nak buat? Jadi dia hanya bayar fidyah saja, tidak perlu qada. Bayar fidyah saja. Satu hari satu jumpa. Faham? Terus Yang keempat, tidak diwajibkan padanya qada dan fidyah. tak wajib qada, tak wajib fidyah. Siapa? Contohnya seperti seorang yang berbuka disebabkan kegilaan yang berlaku bukan disebabkan perbuatannya sendiri. Ini kalau jadi gila. Dia gila dan berlaku gila tadi pula bukan dengan perbuatan dia sendiri. Bukan sebab dia pergi ambil ubat ke jadi gila. Maka yang gila yang macam ni tidak kena qada dan tidak kena fidyah. Tak kena apa. Sila terus. Kita sebut dah semalam apa dia, gila walau 1 saat pun akan jadi batal tak sembahyang puasa? Batal puasa. Gila walau 1 saat. Terus 6 keadaan yang diwajibkan qada bersama menahan diri daripada perkara yang diharamkan ketika puasa sehingga terbenam matahari. Ya, 6 keadaan yang diwajibkan qada bersama menahan diri. Dia wajib qada. Dan masa sama dia wajib juga tahan diri daripada perkara yang diharamkan ketika puasa sehingga terbenam matahari. Faham? Jadi siapa yang kena qada, dia wajib qada dan dia juga wajib tahan diri macam orang puasa. Tak boleh makan ikut suka dia. Siapa? Yang pertama, ke atas orang yang sengaja berbuka. Jadi orang yang sengaja berbuka puasa wajib bagi dia qada puasa tersebut. Dan wajib dia tahan, tak boleh dia pergi makan lagi 3 kali tambah. 3 kali, setiap kali dia makan berdosa. Setiap kali dia makan berdosa. Setiap kali dia makan berdosa. Jadi macam mana dia nak buat? Dia makan dah dengan sengaja lah. Maka dia kena tahan diri daripada lepas dia makan tadi sampai terbenam matahari. Tidak boleh makan. Terus yang kedua, ke atas orang yang meninggalkan berniat pada waktu malam walaupun terlupa. Ini kerana kelupaannya tersebut dianggap sebagai kecuaiannya di dalam urusan ibadah. iya. Yang ketiga, ke atas orang yang bersahur dan dia menyangka bahawa keadaan masih malam dan ternyata telahannya salah. Ya. Jadi pun wajib qada dan wajib tahan diri. Tidak boleh makan juga. Faham? Yang keempat, Jadi tak ada ni salah. Ada sebahagian orang dia kata, saya dah tak niat malam ni. Dah tak puasa, tak apa nak makan. Perak makan 3 pinggan. Masak Maggi. Tengah hari dia buat macam hari biasa. Tengah hari makan, sehari petang dia buat pula teh, dia sambil-sambil cicah dengan roti 4 segi kan. Lepas tu pula dia pergi kedai tengok kat bazar Ramadan, dia tengok ada kuih, dia kata memang tak puasa lah, dia kata perak makan dalam kereta. Lepas tu sehari maghrib makan juga, sehari terawih pun dia makan. Semua ni buat kerja haram, berdosa. Berdosa pada Allah. Terus yang keempat, ke atas orang yang berbuka dan dia menyangka bahawa waktu berbuka telah masuk dan ternyata telahannya salah. Namun jika sangkaannya yang izannya tersebut berdasarkan ijtihadnya, maka tidak haram padanya perbuatan tersebut. Tetapi jika tidak didahului dengan ijtihad, maka perbuatannya tersebut adalah haram kerana al-aslu baqa'un nahar. Ya, kerana asal di sini dengan makna mustashab maksudnya, iaitu dihukumkan pada keadaan tersebut dengan kekalnya keadaan masih siang. Jadi yang dikira pada waktu itu masih kekal siang. Jadi haram tak dia makan pada itu? Haram kalau kata dia tidak ijtihad. Maksud dia tak cek dulu, tak tengok dulu dengan sungguh-sungguh dengan ilmu dia bahawa masuk waktu ataupun tidak masuk waktu lagi. Tapi kalau dia dah ijtihad, dia tengok ternyata salah, maka tidak haram dia makan. Tapi kena qada tak? Kena qada. Qada tetap kena qada. Dan kemudian yang haram ni bila dia tidak ijtihad. Dia tidak ijtihad. Dia terus makan macam tu saja tanpa ijtihad dan hukumnya haram dan kemudian wajib qada. Keadaan dia dua-dua. Ya, kena ijtihad. Kena apa ni? Kena qada. Terus yang kelima, ke atas orang yang jelas padanya pada 30 Syaban bahawasanya ianya adalah Ramadan. Ya, ni orang yang yang tidak puasa 30 Syaban. Orang yang jelas padanya pada 30 Syaban bahawasanya ianya adalah Ramadan. 30 Syaban. Kemudian dia tak puasa waktu tu. Rupanya waktu tu puasa. Dah masuk dah puasa. Faham? Ianya adalah Ramadan pada waktu tu. Jadi dia tidak puasa, maka dia kena qada puasa tadi. Boleh? Terus. Dan dia kena tahan diri. Kena tahan diri, tak boleh makan hari tu. Boleh? Terus.
Yang keenam, ke atas orang yang tertelan air yang tidak dituntut padanya seperti tertelan. Semalam tengok ada bulan? Kata tak? Semalam ada bulan tak malam? Hujan lah. Hujan memang mendung lah. Kan memang tak ada bulan lah. Apa ni semalam kalau kata kami di belah Pokok Senang, saya balik Pokok Senang malam. Apa ni hujan petang tu lah. Jadi malam tu dah tak ada, dah awan pun tak ada, dan bulan memang tak ada. Bulan tak ada. Dia tengok malam ni pula. Tengok malam ni pula. Kalau tak ada, jadi kalau tak ada 2 hari maksudnya jadi berapa hari? Bulan tu dah berapa hari? 30. Kalau 2 kali tak ada jadi 30 hari lah kan? Kalau ada jadi 29 hari lah. Dan ni baik. 6. Yang keenam, ke atas orang yang tertelan air yang tidak dituntut padanya, seperti tertelan ketika berkumur yang berlebihan atau lebih daripada 3 kali, atau ketika istinsyak atau ketika mandi. Istinsyak apa dia? Masukkan air ke dalam hidung. Tamam. Baik, selesai yang usul ataupun yang perbahasan. Masuk pada berkenaan dengan soal jawab. Soal jawab ni pun penting untuk kita tengok dan tengok macam mana soal jawab ni. Saya yang reka sendiri soalan dia, kan saya sendiri yang jawab, faham? Dan saya jawab ni berdasarkan dengan pandangan para ulama. Tengok macam mana kalau kata soal dan macam mana yang dijawab oleh para ulama. Dan ini bukan saya reka soalan jawapan ni. Soalan saya reka. Jawapan yang ni telah dijawab oleh para ulama. Jadi seolah bila kita baca kitab tu, apa dia soalan yang boleh keluar daripada kitab tu? Tu soalannya. Terus. Soal jawab seputar puasa. Soalan 1. Seputar puasa. Seputar sama lah tu. Seputar puasa tu maksudnya yang berkait dengan puasa. Syarah seputar pula. Bukan semutar lain pula. Terus soalan 1. Adakah puasa Ramadan diwajibkan ke atas Yahudi dan Nasrani? Jawapan, ya, puasa Ramadan diwajibkan ke atas Yahudi dan Nasrani, tetapi mereka meninggalkan kewajiban tersebut serta menukarkannya kepada 1 hari sahaja, yaitu berpuasa pada hari Ashura sahaja. Ini adalah perkara yang dilakukan oleh golongan Yahudi. Manakala kelompok Nasrani pula, mereka meninggalkannya setelah berpuasa sekian lama kerana tidak tahan dengan cuaca panas yang terjadi pada satu masa. Perkara ini menyukarkan perjalanan dan kehidupan mereka. Maka berkumpul para ulama dan pemimpin mereka berbincang bagi menukarkan kewajiban tersebut kepada musim bunga serta menambah 10 hari sebagai kafarah kepada penukaran tersebut. Ini menjadikan puasa mereka sebanyak 40 hari. Setelah itu salah seorang raja mereka jatuh sakit, lalu beliau bernazar jika disembuhkan maka dia akan menambahkan puasa sebanyak 7 hari. Lalu disembuhkan oleh Allah, maka puasa mereka menjadi 47 hari. Setelah itu datang seorang lagi raja mengatakan bahawa kenapa tidak ditambah lagi 3 hari, dan mereka menyempurnakan tambahan tersebut menjadi senang 3 memang. hari. Syok lepas yang tambah, lepas tu kurang balik, lepas tu rasa macam tambah ni rasa macam bersalah pula, tambah 10 hari lah. Ikut suka mereka ni syariat mereka. Asalnya mereka wajib juga puasa Ramadan macam kita dalam sebahagian riwayat. Dan kemudian mereka menukarkan perkara tersebut. Yahudi lagi senang. Daripada 30 hari jadi sehari je. Lagi hebat. Seronok dia. Mereka lebih kurang orang Melayu tak besar. Dia orang tu. Dia pun ada mazhab banyak. Dia ada Ortodok, dia ada Protestan, dan dia ada apa lagi satu lagi? Ortodok, Protestan dengan Katolik. Ada lagi yang evangelis lah apa semua tu macam-macam lagi lah. Tu ada Nasrani lain lah tu. Baik, terus yang kedua. Soalan kedua, berapakah bilangan? Macam mereka tak pergi gereja lah, itu pun sama juga. Abang gereja hari Ahad pi, tapi ada yang tak pernah pi. Dia macam tak pi main Jumaat lah. Dia tak PKP tak habis lagi dia kata.
Jumaat sampai lah, tapi kedai makan semua dia pi. Kedai makan mana dia pi, baca raya mana dia tak pi, tapi tang Jumaat dia tak pi. Dia kata sebab takut Covid, dia kata kepala otak dia. Nah. Tangkung Jumaat tapi sampai masalah. Ada semua macam tu. Dan lain orang jadi tak malu dah. Hari Jumaat dulu kalau orang nak naik motor depan masjid pun orang malu. Lain tak tahu malu dah. Perang naik motor tu, naik relax aja. Lagi hebat lagi bawa tu kait. Nak pergi mengai. Mak pergi mengai tak apa lagi daripada pergi main Jumaat. Tu. Ada yang macam tu. Semoga Allah bagi hidayah dan Allah Taala bagi petunjuk. Amin. Yang kedua, soalan kedua. Berapakah bilangan tahun puasa baginda sallallahu alaihi wasallam serta hikmah Allah Taala menyusun sedemikian? Jawapan, Al-Imam As-Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jurdani rahimahullah menakalkan pandangan Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullah menyebutkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam sempat berpuasa sebanyak 9 tahun dan kesemuanya berjumlah 29 hari. Kecuali 1 tahun sahaja yang mencukupi 30 hari. 1 tahun saja kata Imam Abdullah Syarqawi, Nabi puasa 30 hari. Tapi hari yang 8 tahun yang Nabi bertemu dengan puasa, semuanya Ramadan 29 hari. Ini untuk apa tujuan dia? Terus apa Allah Taala jadikan hikmah macam tu? Sebahagian pandangan lain mengatakan bahawa hanya 2 tahun sahaja yang mencukupi 30 hari. Kata Qil, dalam tempoh 9 tahun tersebut hanya 4 tahun yang berjumlah 29 hari, manakala 5 tahun lagi berjumlah 30 hari. Ada yang kata macam tu. Jadi khilaf 3 pandangan dalam masalah tersebut. Jadi puasa wajib bila difardukan puasa? Tahun ke berapa? Tahun ke berapa? Tahun kedua Hijriah. Bulan bila? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi tahun 2 ketika Nabi sampai di Madinah, tahun yang kedua diwajibkan puasa pada bulan Sya'ban. Lepas Sya'ban Ramadan kan, Ramadan tu puasa. Waktu Ramadan tu dah berlaku perang Badar, tahun kedua tu lah. Waktu tu perang Badar berlaku dalam perang waktu ketika Ramadan. Dan Nabi puasa 2 Hijriah. Nabi wafat bila? Jawab. Nabi wafat bila? Ibu? Bapa mak? Itu cara tu. Cara mak tok guru kan. 11 Hijriah Nabi wafat. 11 Nabi lahir, Nabi diwajibkan puasa 2 Hijriah dan Nabi wafat 9 Hijriah. 11 Hijriah. Jadi Nabi puasa berapa kali? 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 puasa tak? Tahun ke-11 Nabi puasa tak? Tak puasa lah. Sebab apa tak puasa? Sebab Nabi wafat tahun bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal sebelum Ramadan. Tamam? Sebab tu Nabi hanya puasa 9 tahun saja. Tu dia maksud 9 tahun. 9 tahun puasa. Dalam 9 tahun puasa ni berlaku bincang pula ulama berapa bulan, berapa tahun tadi ni yang 30 hari dan berapa tahun yang 29 hari. Baik, ada hikmah dia, tengok di bawah. Kemungkinan hikmah Allah Ta'ala menetapkan sedemikian bagi menenangkan perasaan umat yang berpuasa pada tahun yang kurang daripada 30 hari Ramadan. Ni kadang-kadang ada orang tua-tua kita duduk saja main bulan ni 29 hari. Dia kata, oh tak cukup lah puasa kita tu ni. Dia kira tak cukup pada 29 hari. Cukup lah tu. Dia kira tak cukup 30. Rasa macam tak sempurna. Lagi hebat lagi, dia puasa pula hari pertama raya tu. Lagi hebat buat benda haram tu. Jangan tak cukup. Tak cukup. Sebab Nabi puasa pun 29 hari lebih banyak daripada 30. Tu. Terus. Ini bagi memberikan pengetahuan kepada kita bahawa tidak ada perbezaan di antara bulan yang kurang harinya daripada 30 daripada bulan yang sempurna harinya sebanyak 30 hari. Ya. Intaha ila khasam al-Fathil Alam. Ya. Soalan Mulaqasan maksudnya saya talqis ataupun ringkaskan daripada Fathil Alam. Terus soalan ketiga. Apakah hukum Ada berapa soalan ni? Soalan ada dekat 26, 32 soalan. 32 soalan. Soalan-soalan ni semua penting. Dan soalan-soalan ni pula ada dawabit dia. Ataupun ada kaedah-kaedah penting yang kita akan gunakan untuk dalam ilmu berkaitan dengan puasa. Terus, apakah?
Apakah hukum orang yang berharap cepat habisnya Ramadan? Dia. Hukum orang yang cepat berharap habisnya Ramadan. Ni Ramadan tak masuk lagi. Bulan bintang 4 kali dah pergi beli. Duk anak apa ni? Anak Tanjung apa? Anak apa? Anak Melayu apa? Sopan santun. Baru duk kalut nak beli lah baju bulan bintang. Mungkin depa beli tu untuk sembahyang tarawih kot, no? Kita husnuzon tu lah. 2 line untuk 3 line untuk main tarawih, 1 line lah untuk simpan untuk raya. Ni dah kalut dah nak raya. Ramadan tak masuk lagi duk sembang raya lah. Ni orang yang tak tahu bersyukur dan tak tahu mana benda yang patut dia bagi perhatian. Orang Mesir kalau kata masuk je Ramadan, yang depa sibuk waktu ni kumpul di mana? Di pasar raya untuk beli zabadi. Zabadi tau? Zabadi apa ni? Bagaimana? Zabadi apa dia? Susu masam tu. Susu yang yogurt. Bukan yogurt kita ni, yogurt kita jam. Yogurt kita Allah Akbar, tak boleh minum yogurt kita. Yogurt kita manis, melecah. Tak boleh tu kan yogurt tu. Tambah kalpis tu nak tak apa kita tak tahu tu. Makan-makan tu nak tak apa ni. Tapi nak makan yogurt tu dia pergi Mekah. Tengok hak masam, susu masam tu baru betul yogurt. Lepas tu yogurt hak yang jenis kerah tu. Hak yang jenis orang panggil apa pejal macam dengan kalau tengok dia macam dengan tahu fufah. Yogurt. Yogurt sedap. Kalau yogurt kalau Ramadan, kami kalau bulan Ramadan, waktu sahur, saya kalau sendiri saya lah. Saya waktu sahur akan ada yogurt satu bekas satu mangkuk apa ni yogurt. Kemudian bubuh madu. Bubuh madu. Lagi eloknya kalau madu kita bubuh. Bubuh madu. Saya mazhab tauhid. Bubuh madu, ada lagi bubuh gula. Gula pun ada, tabuk gula pun ada. Ataupun nak bagi manis lagi sebab dia susu tu masam. Bubuh dengan kurma. Pecahkan ajuah. Ajuah kita koyak ajuah tu bubuh dalam 3 biji ataupun 5 biji. Kemudian makan dengan yogurt tadi. Allahu Akbar. Hak tu cukup 1 hari. Hak tu je sahur. Sahur makan hak tu je. Hak tu yang guru kami Maulana Syekh Yusri pun makan yang tu je. Jadi sebelum masuk subuh aja, sebab tu depa berhenti semayang sebelum subuh. Sebab makan depa tak teruk. Kita nak kena apa? Pedang. Saya nak kena telur goreng. Lepas tu sekali pula nak kena ada ikan-ikan masin sikit. Dia kata baru pembangkit selera. Lepas tu kena nasi, kena gulai. Gulai tak ada lah orang biasa pagi-pagi ni. Orang makan makanan kering-kering je. Tapi kita macam tu dah. Orang Arab dia makan senang. Ada roti sikit, ada full. Masam. Tak apa, tak payah bincang itu.